yang ditajukkan oleh ustaz kita. Tajuknya Ma'al Hijrah, dalam nak membinakan keluarga dan nak membinakan masyarakat kita. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala saat itu jemputkan saya malam ni, patu boleh beramai-ramai berkumpul di hadapan Masjid Darussalam. Dikatakan wakating ataupun dah Masjid Selada ni. Ini awal kali dan pertama kali yang saya boleh datang ke sini. Jadi pengerusi saat itu sudah sebut nama saya dah. Nama Baba Fikri. Apa tu pelajar-pelajar kita pun ada di kawasan ni. Kuah dah ada. Apa tu luar ni pun ada dah. Kawasan Said, kawasan Tanah Putih dah ada pelajar-pelajar kita. Kemudian alhamdulillah, dengan tanpa sekanya kita nak datang ke sini ni, nak mari kacak sepatah dua kepada ibu-ibu dan ayah, ada bapa dan adik-adik pelajar kita semua. Kita harapnya buka telinga kita molek, buka hati kita untuk nak menyambutkan ilmu-ilmu Allah, cara hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak buka telinga, mata terkatuk, hati terkatuk, klik saja, tak katuk kita katuk semua. Dan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak mari bicara Ma'al Hijrah di dalam bentukan dan pula masalahnya nak membinakan keluarga kita dan nak membinakan masyarakat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi mari kepada alam dunia bukan sia-sia. La abasa, bukan saja, bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi mari, Rasul mari pada alam dunia ni untuk kita ambil contoh dan untuk kita ambil tauladan, untuk kita ambil wak cermin di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Siapa diakah jadi cermin kita? Bahasa Arab siapa dia jadi mir'atun, cermin untuk kita nak menyuluh, untuk kita nak menghadapi nak buat lagu mana. Nah, kita nak maju di dalam keluarga kita. Daripada keluarga kita sun ataupun kosong ataupun sifir, kita nak mengangkat keluarga kita sebagai keluarga yang berbahagia dan bertuah. Dikatakan rumah kita taman syurga kita, dan kampung kita ni dikatakan kampung yang orang panggil maju, kampung yang berdepan, kampung yang tertawur, yang terkedut. Ibu bapa, kita kena tengok, kita kecek hijrah pada malam ni bukan kita kecek semata nak tahu kata Nabi berpindah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah ataupun dikenali dulu Yathrib. Bukan semata-mata nak dengar kata hijrah saja. Di dalam plan ni, di dalam hijrah ni, apa yang kita boleh kutip, apa yang boleh kita pungung, apa yang boleh kita mengertikan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah pergi kepada Madinah. Ini patut kita perhati. Ini patut kita renung. Kenapa Nabi Allah Ta'ala bangkit di kota Mekah? Jadi belum pada ni tak ada Nabi di kota Mekah. Lepas tu Nabi, sebelum pada Nabi kita tak ada Nabi orang Arab. Dulu semua Nabi saat itu daripada Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam, bining ada dua orang. Bining yang pertama bagi Ibrahim ialah nama Sarah. Sarah saat itu umur dia 90 tahun. Ibrahim saat itu umur 120 tahun. Tiga ni Ibrahim tak ada boleh anak lagi. Kita lagi kepada asal. Asalnya Nabi kita, Nabi Muhammad ni timbul dia di dalam golongan-golongan orang Arab, ataupun daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Semua ini daripada Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam ada dua bini, ada dua isteri. Isteri yang pertamanya nama Sarah, isteri tua, mak tua nama Sarah. Dan isteri yang kedua apabila Ibrahim nikah dengan Sarah, duk siapa? Sarah umur 90 tahun, Ibrahim umur 120 tahun, tak boleh anak. Ni pusing ke apa orang kita kan, apabila tak boleh anak nikah 10 tahun dah. Nikah 15 tahun dah tak boleh anak. Weh, pandai buat lagu anak. Pusing hati. Mula-mula kita nikah tu hari puluk kita ramah,
Orang mari pakai pulut kita, buat cap pukul ramah pun Allah ramah. Kita dengan isteri kita dengan kita, keluarga kita ramah. Duk mari setahun. Boleh nak? Tak. Duk mari siapa 2 tahun? Boleh nak? Tak. Duk siapa 3 tahun? Boleh nak? Tak. Siapa 15 tahun? Tak boleh nak. Rasa kesik tu berasa kesik buku apa? Buku tak boleh nak. Supaya juga Nabi Ibrahim AS nikah dengan Sarah. Umur Ibrahim 120 tahun dan Sarah umur 90 tahun, tak ada boleh anak. Kesik. Lepas pada tu Allah Subhanahu wa taala hatta rasul dia, hatta utusan dia, hatta para malaikat turun mai ke langit sami-sami nak pergi nak beracurkan akan kaum Lut. Maka malaikat turun mai setengah, katanya 13, 13. Kata setengah asyaratun 10 orang. Kata setengah salasatun 3 orang, termasuknya Jibril. Turun mari daripada langit nak beracur kaum Lut duk lewat jalan sama jalan. Sambil tu juga mai ayat berita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni kita nak pergi kasar. Nak pergi kasar ibu apa? Ayat cerita pada Ibrahim alaihissalam, "Hei Ibrahim." Nah, mari 13 orang tetamu Nabi Ibrahim. Bertamu Ibrahim 13 orang mai jumpa Ibrahim. "Hei Ibrahim." Hari tu pun Ibrahim pun buat kami pusing. Orang panggil masywi. Orang panggil kami syah masywi. Ataupun daripada kami pusing. Nak akid pada tetamu, tapi tetamu tak si makan. Nabi Ibrahim pun rasa pelat. Kemudian malaikat kata, "Hei Ibrahim, mu tak saduk takutlah, mu tak saduk pusinglah. Nahnu Rasulullah, aku dan kami ini utusan-utusan Allah daripada langit. Mari nak ayat berita kepada kamu, kata engkau nak dapatkan anak ialah Ishak, orang yang zi ilmin, orang yang banyak tentang ilmu agama." Ibrahim pun tercengang, mujurnya Allah nak beli anak umur 90 nak isterinya. Dan dia umur 120 tahun. Maka Sarah duk lek tabir dengan dia duk kecek dengan Ibrahim. Daripadanya tetamu duk kecek atas, dia nak dapat anak yang bernama, ya Allah Ta'ala nak baginya nama Ishaq. Lagi pula nama Zu ilmin. Dia ni sangat banyak ilmu. Ibrahim wujud. Tapi Sarah duk lek sana dinding sana tabir, supaya kita tabir sejid duk lek tabir. Suka. Tapi ya bahasa pelat, nak boleh ke aku nak boleh anak umur 90 dah. Tuk lelaki ku umur 120 tahun. Berasa pelat. Patu malaikat kata, "Atajabina min amrillah." Adakah kamu tu berasa pelat daripada kerjaan Allah? Hei Sarah, mu pelat ke kau? Sarah puasa pelat sebab tu dalam telah Ibrahim tak lihat nak. Ibrahim pergi bining seorang lagi nama Hajar. Kita ambil plan ni sikit. Sebelah balik Sarah anak Ishak. Lepas boleh Ishak boleh Yaqub. Yaqub pula beranak 12 orang. Setengah daripada anaknya Yusuf, setengah daripada anaknya Bunyamin, setengah daripada anak namanya Israel. Hak ni dah panggil Bani Israel. Bani Israel ni anak pucanya daripada cucu Nabi Ibrahim, anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Lepas turun mari Yaqub, lagi pula Yusuf, lagi pula Israel. Turun mari lagi kena kepada Nabi mana? Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Musa tu mari kat ni. Kemudian lihat ni Nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelah balik Hajar ni anak seorang Ismail. Hendak gejekan kaki tika Ibrahim mari letakkan Hajar di Baitullah. Ataupun tika ni tak ada tanah lagi, tak ada bina lagi Baitullah, letak di Makkahul Mukarramah, di bombing yang sangat panas, bombing yang sangat yang sangat tak ada air. Duk situ siapa beranak Ismail pun gejar kaki tu bit telaga Zam-Zam tu. Tapi dalam Ismail tak ada nabi, mari timur di akhir zaman ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak lain tu nabi semua daripada Bani Israel, timur daripada Palestin. Tapi nabi kita seorang yang peliknya khatamun nubuwah, nabi kesudahan, ditimurkan daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Amanah contohnya ketika mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu apa? Cuba perhati. Ni kita boleh ambil. Nabi satu ketika Nabi hijrah. Hijrah Nabi bukan sekali duk Mekah ke Madinah. Permulaan sekali Nabi hijrah pergi kepada mana? Yang pertama hijrah pergi kepada Habasyah. Ni,
Di dalam Islam bukan hijrah mula-mula daripada kota Mekah pergi kepada Madinah. Hijrah kali pertama kerana orang Islam tak tahan daripada menyeksa kafir Quraisy, daripada wa'azab kafir Quraisy kepada apa? Kepada Islam. Kemudian hijrah pertama sekali selepas dibangkit Nabi dan jadi Rasul umur 40 tahun ni, dah Allah Subhanahu wa taala bangkit Nabi duk dakwah, masanya lebih kurangnya 13 tahun. Tapi ketika tu Islam tak kuat lagi. Islam tak kuat lagi. Islam tak gagah lagi. Kerana apa? Kerana orang panggil ketika ni orang kafir itu sangat-sangat kuat. Kemudian Nabi ni dah hijrah pergi mula-mula pada Habasyah kali yang pertama dan pula Habasyah kali kedua. Lepas tu pergi kepada Taif nak dakwah, yakni nak dakwah orang-orang Taif. Apabila Nabi saat ni tu pergi kepada Taif, kita dengar belakang dah cerita Taif kan, Nabi pergi kepada Taif, Nabi Zaid bin Harisah dan orang-orang lain. Ketika Nabi nak Taif saat itu nak dakwah, nak menyeru orang yang ada di Taif. Kemudian fok Taif hantar fok bodoh-bodoh, fok budak-budak duduk depan pakai punga atau batu akan Nabi. Punga atau batu akan Nabi. Kemudian kena kepala Nabi, kena muka Nabi. Siapa darah bertitik mengalir masuk tubuh Nabi, siapa? Duk di dalam kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk kluk-klak darah di dalam kasut. Apabila ni orang panggil hijrah pertama pada Habasyah 8 belah orang, hijrah kali kedua pada Habasyah 100 lebih, dan hijrah yang ketiga, yang tiga ni baru hijrah daripada kota Mekah pergi kepada Madinah, dan Nabi pernah pergi dakwah di Taif. Dakwah di Taif, orang Taif punga takwa batu Nabi, kena kepala, kena pipi, kena kepala siapa darah mengalir turun ke tubuh Nabi. Siapa duduk di dalam kasut Nabi bunyi klok-klak. Malaikat di langit tu riuh dah. Jibril pun riuh dah. Nak mari ambil bukit di Taif, nak kepung, nak remah di atas fort Taif. Sebab kata Nabi pukul Nabi. Tapi apabila Jibril turun daripada langit mari ke bumi, Nabi kata, ya Jibril, jangan engkau ambil bukit gemah di atas orang Taif. Aku berharap-harapnya orang Taif sekarang walaupun dia tak beriman dengan Allah, walaupun dia tak percaya dengan Allah, aku harapkan anak-anak cucu mereka ini akan beriman dengan Allah, akan mereka itu yu'minuna billah, mereka itu akan beriman dengan Allah. Walaupun mereka sekarang tak beriman, tapi ku harap anak-anak cucu mereka lagi akan datang beriman dengan Allah. Ini Nabi Jibril duk gerai-gerai dah nak ambil bukit Taif tu, gemah tah kepala buat ni. Sebab buat ni saat itu punga Nabi, pegang Nabi, siapa darah Nabi mengalir masuk dalam kasut. Jibril tu langit nak remah bukit tah mereka. Nabi kata, ko Jibril, mu jangan remah Jibril. Walaupun buat ni dia tak beriman kepada Allah, tapi ku berharap-harap anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, titih-titih bagi mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat ni contoh. Nabi tak gaduh. Nabi dia tak gaduh nak suka jahat. Ni kita boleh ambil di dalam hijrah Nabi. Ni kita boleh ambil dalam dakwah Nabi. Kalau kita nak membinakan masyarakat, kalau kita nak membina rumah tangga, Nabi tak gaduh nak suka jahat kat orang. Nabi tak gaduh nak kena orang. Apabila orang kena kita, Nabi tak gaduh berdoa, oh ya Allah binasalah orang ni. Minta binasalah dia ni. Minta belaga kereta dia ni. Minta terbakar rumah dia. Tak, Nabi tak minta. Walaupun orang Taif mek takau batu punga dia, siapa dia berdarah-darah, siapa mengalir di dalam kasut, Nabi tak ada lagi suruh Jibril mek bukit gemah tah mereka. Ini fangan Nabi. Sebab tu Nabi katanya, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Sesungguh dibangkit akan aku untuk mesempurnakan akhlak-akhlak. Allah Subhanahu wa taala bangkit Nabi bukan sia-sia, untuk mesempurnakan akhlak-akhlak. Kalau kita nak akhlak kita molek dalam rumah tangga, tengoklah Nabi. Mek Nabi buat contoh, mek Nabi buat cermin. Nabi kecek dengan orang, Nabi tak kecek besar. Nabi tak besar diri, kecek tunduk. Cara makan bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan roti Nabi jeput tiga jari Nabi jeput, baca bismillah wa ala barakatillah. Pak Nabi kasihkan. Nabi ya kasih lek kanan, ya tak suka lek kiri. Kita kena faham. Kenapa Nabi tak suka lek kiri? Wak gapo Nabi tak mula kiri, Nabi mula kanan.
Kanan lek kanan lek ke apa? Sebelah balik para malaikat. Adapun sebelah balik kiri ning daripada perangai-perangai syaitan dan pula perangai-perangai iblis. Sebab tu Nabi tak suka sebelah balik kiri, Nabi suka sebelah balik yumna ataupun yaman. Ini buat apa? Nabi tak gaduh tengok ni. Orang ni malaikat nak turun nak remah bukit, Nabi takal Jibril. Jangan gaduh Jibril, aku tak sih. Pas ketika ni dah Zaid bin Harisah heret Nabi, ketika Nabi kena punggah, heret duduk dalam satu pertama. Supaya nak lepas daripada pukulan, lepas daripada lota nak batu. Kemudian selepas pada tu Zaid bin Harisah dan Nabi duduk satu rumah nama ke apa? Yang ada di Taif. Kita pergi jalan Taif, pergi di Mekah, gilah Taif. Kemudian sini pergi jumpa dengan siapa dia? Jumpa dengan satu tuai kebun yang nama ke apa tak ingat? Tak silap ingat nama tuai kebun ni, tak ingat, lupa malam ni weh. Mari di Selatan tak ingat tuai kebun ni. Tuai kebun taman ni ketika Nabi kena lota, kemudian Zaid bin Harisah ingat Nabi nusuk lepas taman, lepas tu pergi jumpa dengan tuai kebun. Tuai kebun ni pun akik wah angung stakar. Akik wah angung stakar saat ni tu kepada Nabi 2 takar. Lepas tu tuai kebun ni tak ingat nama, tak mari malam ni. Kalau kita kita pergi pada Jami' Abi Abdullah dan Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi. Pas itu adanya kubur Tok Syekh Daud kita. Dah patulik sana sikit orang panggil ada orang panggil satu kebun bagi dah kebun bagi satu orang sampai dulu, tapi orang ni dia beragama dengan Kristian, agama Kristian, alim Kristian. Maka Nabi pergi di depan ya. Maka ya akik wah angung 3 takak, Nabi pun ambil wah angung, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca benda ni. Apabila jumpa dengan tuai kebun ni, tuai kebun daripada agama Kristian ni, kemudian Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, maka tuai kebun daripadanya tanya, yang kata, hei Muhammad ataupun hei awal, mung ni bukan daripada orang biasa ni. Kerana aku duk jumpa dengan orang, nak orang ni tak ada pakai gapo je baca bismillah. Aku duk jumpa banyak daripada golongan Arab. Dia baca tak ada baca bismillah, nak makan gapo tak ada bismillah. Tapi mung ni kau pelan. Mung ni bukan daripada orang biasa. Adakah engkau ini daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam? Maka jawab Nabi kata ya. Ya, apa daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam? Apabila Nabi jawab gitu, maka seorang tuai kebun ni daripada orang Kristian, ahli Kristian, dan maka dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam lagi apa? Tengok ke perangai Nabi, tengok ke akhlak Nabi. Maka kena orang panggil daripada tuai kebun ni, ya tengok ke Nabi, tengok ke sifat Nabi, tengok kepada akhlak Nabi. Selalu akhlak Nabi itu molek, tak ada kena royak kata ya molek, tak ada royak kata ya comel, tak ada royak kata anak cucu daripada anak cucu Nabi. Tapi apabila daripada seorang tuai kebun tengok ni, maka tengok akhlak Nabi, sifat Nabi, maka berubah, maka berpaling hati selalu mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini buat apa? Ambil contoh Nabi. Hajar anak-anak kita makan kan ni. Benda yang tak ada pelat ni buat apa? Bukan benda pelat-pelat. Tapi benda halus-halus ni banyak kefok kita tinggal. Sebab tu rumah kita tak berkah. Sebab tu kampung kita tak berkah. Kenapa apa? Kerana benda halus-halus ni lah kita duk tinggal. Gapa? Seperti kita makan nasi, kena bismillah. Bismillah wa ala barakatillah. Lepas tu cara kita duduk wi molek. Lepas tu kita makan nasi wi habis. Ni benda halus-halus ibu apa? Ni cara kita nak membina di dalam rumah tangga kita. Kita nak berjaya rumah tangga kita di dalam al-hijrah, di dalam bentukkan bina keluarga dan masyarakat. Cuba tengok hak Nabi. Nabi nak makan buah angung yang beri oleh Adas. Adas, nama Adas. Adas berikan buah taman, buah angung ke Nabi. Nabi ambil tu, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi buat kita lah ni nak makan ke makan?
Kadang-kadang makan dengan sudu, kadang-kadang makan ngiri. Ini tak ada berkat belaka ni. Tapi kita tinggal sunnah Nabi, cara hidup Nabi, sunnah Nabi, tarekat Nabi, cara Nabi buat kita tinggal. Sebab tu kita payah rezeki, sebab tu kita kerja gapo tak naik, sebab tu kita buat gapo tak nak tagih, sebab kita tinggal cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati, hadirin hadirat, cuba kita ambil cara Nabi. Nabi hajar kita semenjak daripada kita bangun tidur, selepas pada tu sampai kita tidur semula. Mana kita bangun tidur Nabi hajar? Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni Nabi hajar tapi kita bawa. Cuba tanya, kita nak keluarga kita berbahagia, rumah kita orang masuk rasa sejuk, rumah kita orang masuk duduk dalam sedap, kita sendiri duduk dalam tak. Banyak hak duduk pergi tu, oh bapa kita masuk rumah kita wasa kelak, wasa serabut, nak duduk tak boleh, wasa sakit kepala, wasa tak sedap tu, bawa tu beg keluar lah, wasa seni, wasa lega. Kan rumah kita adalah ni. Cuba tanya diri masing-masing, gapo dah buat amalan dalam rumah? Gapo kita dah buat dalam rumah? Adakah menghidupkan Quran? Hidupkan asma'iyat tahajud? Adakah salatul isyraq? Adakah qiyamul lail? Adakah salatul duha? Adakah salatul awabin? Kan aku duduk dalam rumah aku tak sedap, rasa ketak dada, rasa ketak perut, sakit kepala, rasa sumat habis akal-akal fikir ke, bawa tu beg luar, rasa segar, rasa sebab apa? Tanya diri masing-masing. Ni banyak orang bagi jumpa dengan bapa duk kecek hak ni. Kenapa? Kita hidup gapo ibu bapa. Ini malam ni kita tukar ma'al hijrah, makna berpindah. Asalnya al-hijrah intiqalu al-intiqalu min makanin ila makanin akhar, yakni berpindah daripada satu tempat pergi kepada tempat yang lain. Malam ni kita nak berpindah. Gapo dia? Ni kehidupan kita dalam rumah tangga ni. Gana rumah kita nampak gelap ni. Gana rumah kita sarang labuh aja ni. Gana rumah kita rasa tak sedap ni, duduk malam-malam sepuluh gerak lek belakang sepuluh rada ni. Gana weh. Kenapa? Berasa supaya orang ada, supaya orang duduk turut. Kadang tak berabung bunyi gogang-gogang, supaya orang duduk berjalan. Gana ni? Sebab apa ni? Ni kena fikir sendiri ni. Cuba klik setagi, ubah lalu dah. Kalau kita nak wih hatu setel lagi, klik setagi. Assalamualaikum. Wih salam. Kalau abang kita tak mari, tak wih salam boleh. Assalamualaikum. Klik salam kat abang duduk rumah lah. Assalamualaikum. Abang pun boleh jawab. Hoi, pion tu. Tak jawab salam. Tu punah dah. Kita klik wih salam, dia tanya, dah mengklik dah ida? Klik biar mana? Tak ada kata waalaikumsalam. Kita wih salam untuk wih selamat, dia tak ada jawab salam. Lepas tu Nabi kata, kalau mu nak wih setel lari daripada rumahmu, wih salam. Assalamualaikum. Kita ucap selamat. Lepas tu kita masuk duduk dalam duduk dia start. Baca apa ibu bapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Nak kali kita main luar, kemudian kita klik masuk ke rumah. Kalau kita wisalah 3 kali tak ada orang jawab, kita wisalah sekali lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baca tu. Lepas tu kita baca keluhu 3 kali, baca pula doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. 3 kali baca. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jawab Nabi, sebut Nabi dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Siapa dia ada beramal macam ni, apabila kita klik Assalamualaikum, lepas tu baca qul huwallah 3 kali, baca doa a'udzubillahi a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setel lari daripada rumah kita. Kalau setel ada itu baik pergi. Selama mana pagi esok kita tak baca, dia masuk. Kalau kita baca pula, dia tak masuk dah. Ni dah ibu bapa. Kadang-kadang bunyi sepah rabung, gogang-gogang. Kadang-kadang bunyi buah muh. Kadang-kadang kita duduk perasaan, orang duduk turut, orang cek. Nampak perasaan? Inilah umur kita tak ada rahmat. Umur kita sudah masuk syaitan dan iblis. Sebab kita tak hidupkan Quran, kita tak hidupkan zikrillah, kita tak hidupkan amalan-amalan. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadi rumah kamu tu kubur.
Peherak, kubur orang hidup tidur ke? Kubur orang buat bilik ke? Kubur orang hidup masalah duk stay situ ke? Kubur orang buat dapur nasi situ? Tak. Sebab tu Nabi kata, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kubur. Kerana kubur, orang tak baca Quran, orang tak baca sunat Quran, tak baca tafsir, tak ada semaya sunat, tak ada baca tu baca ni. Sebab tu dalam rumah kita kena hidup katik Quran, kena hidup tak baca semaya apa ini, supaya nak beri rumah kita rahmat. Ibu apa? Ibu bapa kalau nak beri rumah tu rahmat. Lepas tu nak beri anak kita sedap duduk dalam rumah. Ni cara hidup kita nak beki ni. Kita sama-sama nak beki. Kita sama-sama saat ni tu nak beki nak. Nak beki dalam rumah kita, nak wis selamat, nak wis sejuk. Anak-anak kita malam-malam pun tidur tak ada jadi mata belalak. Ni hal-hal baru beranak ke mata berkati beralak pusing tekak yak pulah weh. Alio tu bek belenyok pergi hospital jadi sahur. Sebab apa? Sebab ayah tak biasa baca Quran, ibu tak biasa baca ayat kursi, ibu tak biasa baca tu baca ni, semata beranak ke beranak tak ada biar baca apa di atas budak. Hak tu budak dah jadi sawah. Dalam rumah tak ada hidup semaya hajat, tak ada hidup baca yasin, tak ada hidup misalkan maya hajat tolak bala. Amun nak dua cara orang ni buat apa? Siapa ya nak wi rumah tu sejuk? Siapa dia nak wi rumah tu selamat? Siapa dia nak jadi rumah tu baiti jannati, rumah kami jadi syurga kami? Siapa dia nak wi? Buat dua perkara ni. Hidup amalan ni. Pertama sekali kita hidup baca Quran di dalam rumah. Hijrah lalu dah pada tahun ni. Dalam rumah kita tak pernah baca Quran. Kita baca Quran boleh sepipi. Ataupun kita baca Quran boleh 80 ayat. Lepas tu kita payahlah nak baca ayat Quran 80 ayat. Kita baca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta dhurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kalau kita dalam rumah nak baca Quran sampai 80 ayat, puasa tak puasa. Mana gaduh dengan anak berak lagi, mana gaduh nak buat dapur wituk laki lagi, mana nak basuh pinggan lagi, mana nak basuh baju tok laki gosok, tak ada. Tapi kita nak cukup juga 80 ayat di dalam rumah baca ni. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sebut di dalam kitab tafsir, siapa-siapa dia baca alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir satu kali, maka menepati dia baca ayat Quran 80 ayat daripada Al-Quran. Siapa-siapa dia wa amma alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, satu kali menepati dia saat itu baca ayat Quran 80. Kalau yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, seolah-olah dia khatamkan Quran sekali. Kalau yang dibaca qul huwallah 3 kali, menepati dia baca Quran itu semua Quran. Ibu apa? Kita nak imah kita tu nak target, nak imah kita tu bersinga, nak rumah kita tu sedap duduk, nak rumah kita sejuk rasa tenang duduk dalam, walaupun tak sedih, walaupun rumah tak besar, kita kena masuk, kena mengisi di dalam rumah kita dengan amalan-amalan, dengan amalan Quran, dengan amalan-amalan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Dah, kalau kita nak tolak bala, kita semayal hajat tolak bala. Dah, lepas tu semayal hajat ni dia banyak kaifiat ibu apa. Kalau kita semaya gini, nak tolak bala lah rumah. Ibu apa dah? Kalau bala-bala banyak lah, aku ni tak ikat senik weh. Lepas aku anak, lepas anak tok laki, lepas tok laki cucu, tak ada senik lah rumah. Gano tu lalu. Lepas ni sakit, ni pula. Hingga ni nak tak ni, dua ni nak tak ni. Nak buat lagu mana cuba pergi buat maya hajat. Maya hajat ibu apa? Buat gini. Yang maya hajat ni, kalau kita nak buat cara mudah-mudah maya hajat ni, satu, amal royak sok mudah, tapi hak ni dia kena buat amal apa. Ya kalau kita tak buat amal ya tak jadi. Kalau duk kecek saja pun tak jadi. Kalau royak sampai 100 kali pun tak jadi. Ibu bapa dan ayah-ayah semua ni kena buat amal. Buat amal mana?
malam lepas ngorek ke ataupun lepas isyak kita semaya hajat. Belum nak akad takbir nak ke apa? Ya Allah, aku nak maya hajat ni, tapi aku nak tolak bala. Aku nak nolak bala. Mintalah bala lepas pada rumahku ni. Minta masuk rezeki dalam rumahku ni. Minta selamatlah. Minta anak-anak cucu aku ni minta jadi berjuru, jadi soleh. Ni belum nak akad takbir tamai hajat. Lepas tu kita usalli sunnatal hajati rak'ataini. Saja aku semaya hajat 2 rakaat. Baca rakaat pertama Fatihah, ayat kursi, kuliah 3 kali. Rakaat 2 Fatihah, amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun 1 kali, qul huwallahu 3 kali. Tapi nak buat sama. Amba royak tak jaya ibu bapa dengar, tak jaya, ibu bapa kena buat amal diri. Lepas tu kali kita nak sedap lagi, kita tak air, buat minum, buat makan anak cucu kita. Ni semaya hajat amba royak cara mudah. Kalau hak Imam Syafi'i semaya ya lama sikit. Ya kena semaya hajat rakaat pertama Fatihah, kuliah 10 kali, rakaat Fatihah, rakaat 2 Fatihah, lepas tu qul huwallah, yakni 10 kali. Lepas tu lepas pada sujud, nah kita sujud akhir bangun tahiyat, wisalah. Ya kena sujud syukur pula. Hak ni orang panggil salatul hajat bi kaifiyati al-Imam Syafi'i lagu ni. Tapi ya lama. Bagi kita orang kampung nak bawa je payah. Je payah. Tapi semaya hajat nak malam ibu bapa kalau nak jaya ibu bapa dah. Bagi anak-anak pun nak jaya, anak-anak nak juru. Fak kita semaya hajat nak malam, nak malam minta apa? Belum nak akad takbir, ya Allah, tolaklah bala le rumahku. Minta tolaklah segala bala-bala deki kena, bala-bala sihir, bala-bala hatu, setan, bala-bala tak molek. Mintalah mau masuk rezeki-rezeki, ya Allah. Masuklah rahmat, masuk sejuk le rumahku, minta anakku berjuru reti kata, ya Allah. Mintalah jadi anak-anak yang baik-baik. Cuba awak nak malam, nak malam, insya-Allah Tuhan beri. Tuhan tak salah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Inilah tajuk kita pada malam ni. Kita nak hijrah dalam kehidupan kita, ibu bapa. Dah, lepas tu buat semua dalam kehidupan kita, baca Quran, baca Yasin, bacakan surah Dukhan, bacalah kau. Lepas tu semaya hajat, maya tahajud. Insya-Allah kita dapat berjaya di dunia dan di akhirat. Lepas tu dalam kampung kita pakat hidup semaya jemaah. Pakat semaya jemaah, orang tino duduk di kampung-kampung, pakat semayakan awal-awal waktu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita daripada kita tidur hingga kita bangun semula sampai kita tidur semula. Ini Nabi hajar kita. Kemudian di dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Nabi saat itu hijrah. Sebab apa Nabi berpindah? Ini salah satu Allah Subhanahu wa taala nak Nabi itu dakwah kau tinggi lagi, pangkat Nabi kau lebih lagi, dan pula martabat Nabi kau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka punca daripada Nabi kita berhijrah ni, ya salah satu daripadanya banyak menyakiti daripada orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Dah. Inilah punca boleh berhijrah Nabi daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah ialah al-izah. Apa izah? Yakni banyak menyakiti daripada kafir-kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap daripada para sahabat Nabi. Jadi punca kita ada cara ma'al hijrah. Dalam hijrah ini kita nak membetulkan di dalam keluarga kita. Dan nak betul di dalam masyarakat kita. Ibu bapa, dah anak kita nak wi juruh belaka ke ibu bapa. Bapa fikri ni goyak semua dah. Kalau nak wi anak juruh kena banyak maya hajat. Lepas tu nak malas siuk sapu anak semua ibu bapa. Dah siuk dan pula doa siuk, lepas tu doa jangan duk kata udah. Jangan duk kata bengau dak ni bodoh sungguh dekat mulut kita. Nanti budak tak reti, dia budak bodoh. Kata sesuatu nak mereka, wah budak betul wah ni. Enggak sikit. Nah, kadang buat kita nak mereka anak Allah, nanti budak apa, budak tak reti pasal dia. Ya tu baik ikut dah. Ni kita jangan duk katalah tu. Dah, kalau kita katalah tu, ya turut mulut kita. Kalau doa orang tino 3 orang Tuhan tak tolak. Doa orang tino, doa perempuan yang Allah Subhanahu wa taala tolak 3 orang tino. 3 golongan daripada perempuan ini Allah Taala tak tolak doa. Perhati ibu apa? Doa bagi perempuan yang Allah Subhanahu wa taala tak tolak doa dia saat itu, salah satu daripada doa ibu terhadap anak. Doa ibu terhadap anak ini doa yang tak jadi sekate di langit. Apabila ibu tu yang berdoa untuk anak,
maka doa dia ni akan lalu dah terbang nak berjumpa dengan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jangan duk kata budak bodoh nanti budak bodoh keras perut ni, doa dah tu walaupun kasalah doa ni dia bukan akad tangan. Bukan kata semata kata doa ni kena akad tangan, dak. Kita kata semata-mata kepada anak kita. Itu salah satu daripada kita berdoa dah ke anak kita. Doa hak orang tino yang Allah Ta'ala tak tolak doa, doa ibu terhadap anak, ini Tuhan tak tolak. Yang kedua, doa orang tino, doa perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tolak juga, doa isteri terhadap suami. Isteri, bining, ya doa ya Allah, ya Tuhanku, ya salam untuk laki ku bini dua. Doa isteri terhadap suami ini pun dikatakan doa yang Allah Ta'ala tak tolak. Tak usah doa tu sajalah ibu-ibu, doa lain lagi. Minta berselamat suami kita, minta panjang suami kita, minta rajin jemaah, minta mari sejid semua, minta boleh buat kebajikan. Kita berdoa lah tu. Maka doa isteri terhadap suami ini salah satu daripada doa yang Tuhan tak tolak. Yang ketiga, doa orang tino yang Allah Ta'ala tak tolak lagi ialah doa anak perempuan berdoa untuk ayah dia. Anak tino, ya Allah, selamatkanlah ayah kami, sehatlah ayah kami, ampunkanlah dosa ayah kami. Anak perempuan yang berdoa untuk ayahnya, maka doa ini pun tak ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu apa? Tiga golongan ni daripada golongan orang-orang perempuan yang Allah Ta'ala tak tolak. Satu, doa ibu terhadap anak. Yang kedua, doa anak isteri terhadap suami. Yang tiga, masalah doa bagi siapa? Anak perempuan berdoa untuknya ayahnya. Kemudian sebab gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berpindah. Mekah, bagi pergi Mekah tengok Mekah dah. Dengan batu lah, dah batu saja-saja. Batu apa dah? Panas lagi. Udara ungsa tu hasib kadang-kadang siapa hasib 58 55 tu pun panas. Mau kita baru ni kau puasa 41 42 pasal gelegak dah kepala. Puasa lagi, tarak lagi malam tarawih wadak lu panas. 40 tak nak duduk dah. Mekah ni 55 sampai 58 ungsa sampai kat 60 panas. Nabi duk dakwah di kota Mekah ni, duk dakwah apabila dibangkitkan Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul. Dakwah dalam kota Mekah. Mekah saat ni mula-mula sekali. Maka Nabi duk dakwah orang masuk Islam mula-mula daripada Siti Khadijah Tino, Abu Bakar hak jatuh yang tua, Sayyidina Ali. Dikatakan orang yang masuk Islam. Lepas daripada Nabi itu duk dakwah, kemudian nak jadi kuatkan agama Islam. Sebab apa? Sebab masuk Islam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Dengan sebab tu jadi kuatkan Islam. Dengan sebab masukkan Umar Ibn Khattab daripada Islam. Apabila Umar tu masuk Islam, maka ketika ni Nabi pun dakwah dengan cara kuat, dakwah dengan cara hebat, dakwah dengan cara buka. Orang kafir Islam, nak orang kafir Quraisy pun jadi kau bimbang. Jadi kau takut, jadi kau gerung dengan sebab Islam kau besar. Selalu itulah orang kafir saat ni tu, dia tu fikir nak buat lagu mana, cara dia tu nak buat tubikkan Nabi daripada bombing Mekah ini. Sebab tu Tuhan katanya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ni Tuhan ada cerita. Apabila Nabi itu berdoa, dulu ya kedai belai kota Mekah berapa orang? Ada Umar ibnu Hisham dan ada Umar ibnu Khattab. Mula-mula sekali Nabi dakwah dengan cara sirran, cara sulit-sulitan, cara-cara orang panggil cara sembunyi, cara takut-takut di celah bukit semaya, di celah batu semaya, kerana takut kepada kafir Quraisy itu menzalimi dan menyakiti. Tapi satu ketika Nabi ada berdoa dengan Allah,
Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Dengan salah satu daripada dua Umar, Umar ibnu Hisham wa Umar ibnu Khattab, Nabi ada berdoa dengan Allah apabila takut sangatnya orang kafir-kafir dia buat hina, dia ejek-ejek Nabi, dia menyakiti Nabi dan para sahabat. Nabi ada berdoa satu ketika, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, mintalah menguatkan Islam ini bi ahadil umarai, dengan salah satu daripada dua orang yang bernama Umar. Umar yang pertama nama Umar ibnu Hisham, yang dimakruhkan pada kita nama Abu Jahlin. Orang-orang Islam dan Nabi panggil dia Abu Jahal, bapa jahil. Sebab apa Nabi panggil bapa jahil? Dia tahukan Taurat, dia tahu Injil, dia alim Taurat Injil, tapi wak tak reti dengan Islam. Sebab tu Nabi gelar dia Abu Jahlin, tapi orang-orang Arab Quraisy panggil Abu Hakam. Dan Nabi berdoa je minta Allah Ta'ala masuk nak kuat Islam dengan salah satu daripada dua orang Umar. Yang pertama Umar ibnu Hisham, yang dikenal pada Abu Jahal. Yang dua kena pada Umar ibnu Khattab. Apabila Umar ibnu Khattab tengok ibu apa, orang bekai, orang bekai marah benar Umar tu, sebab tu digelarkan Abi Hafsin, digelarkan bapak ke apa? Ialah kena kepada nak bapak singa. Abu Hafsin ni bapak singa. Bekai. Apabila Umar satu ketika dia tu masuk Islam, dia saat ni tu masuk Islam, terimakan Islam, maka Islam tu jadi kuat. Umar tanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, apa yang kami saat ni tu nak buat kerja dan apa yang kami saat ni tu nak kuatkan Islam? Nabi kata, engkau buatlah Umar yang apa yang engkau kuasa. Inilah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Al-Hijrah ni, Nabi boleh berpindah daripada kota Mekah sebab apa? Sebab tu Nabi tengok nak wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin kathiral aza wa azima syiddati khususan id zahaba ila salat indal bait. Ini puca ni Allah Subhanahu wa taala nak titah Nabi tu berhijrah, berpindah daripada Makkah ni makna tak bombing bongok lagi pula jadi cotek. Lepas pada tu jadi sebuah patak kawah, lebih bukit likung, sebab terpanggil Makkah. Apa makna Makkah? Yakni bombing yang berbuku. Supaya di kaki kita ada buku lali, jadi boceh naik. Maka di situ yang ada bombing boceh naik ialah Baitullah. Kamar dia di tepi tu bukit, sebab tu dia panggil sebuah patak kawah. Sebab tu dalam satu ayat tu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan linnas. Dekat setengah daripada ayat tu, inna awwala baitin wudi'a linnas, awal rumah yang dipojok dan ditanikan di atas muka bumi ini ialah dikatakan Baitullah. Rumah dalam dunia ni lah ni manusianya ana 5 juta, 5,000 juta. Dulu rumah tak ada, tapi rumah hak mula-mula ditanam, rumah mula-mula ditaksis, rumah mula-mula dibuat ialah kena pada Baitullah. Kemudian Baitullah ni ia jadi boceh supaya buku lali. Kemudian sinilah Tuhan kata, inna awwala baitin wudi'a linnas, awal rumah yang diletak, ditanam, ditaksihkan banding manusia, ada lallazi bi Bakkata mubarakah, ialah kena kepada bumi Mekah ni. Kemudian sini Nabi duk dakwah. Kemudian apabila di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak daripada orang kafir Quraisy kathiral azab, banyak penyakit TV. Tengok Sayyidina Bilal, Allahu Akbar. Bilal orang mulut rendah, orang hitam mulut tebal, bibir mulut tebal hitam weh. Bilal ni orang hitam dia. Kalau kita boleh tengok kejut malah, tapi suara dia sedap. Suara Bilal ni dia sedap berapa. Bilal ni tak ada orang yang kasih ke Nabi, tapi Bilal pada masa tu ia jadi hamba bagi satu satu daripada orang kafir Quraisy. Dia jadi satu hamba bagi kafir Quraisy. Kemudian Bilal saat ni yang masuk Islam, dakhala fil Islam, masuk Islam. Ini Nabi nampaknya ra'a Nabi saat ni tu minal musyrikin kathiral azza wa azim syiddah, ramai banyak menyakiti dan sangat-sangat bersangat tertengah azab menyakiti pada orang Islam. Kemudian Bilal ni dia jadi hamba bagi satu daripada orang kafir Quraisy. Kemudian apabila tok mengulu dia, tua dia tengok Bilal masuk Islam, dia marah. Dia kata, "Hei Bilal,
engkau kembalilah kepada agama asal. Mengkembali kepada agama asal, agama tok nenekmu. Bila tak jangok, bibir mulut tebal kan negro Sebagai negro, bibir malah, bibir mulut tebal, kulit tebal tu hitam letak deh. Tapi sawas dah. Kemudian apabila kafir Quraisy buat seksa bila, ambil batu tok di atas perut bila. Kemudian hey bila, kembali engkau kepada agama asal. Bila kata la ahadun, bila kata ahad. Bila katanya tu ya, apabila tok ngulu dia sebila kembali kepada agama asal, agama tok nenek mereka. Bila kata ahadun, lepas tu tok di atas perut akan batu, heret dengan kuda di pada pasir, maka tubik nuluh kulit-kulit bila. Kemudian Abu Bakar dia basa kesiir kepada bila yang disiksakan oleh tok ngulunya di tengah padai-padai pasir. Maka Abu Bakar As-Siddiq, dia nama Abu Quhafah, tokek Arab di zaman dulu, dia pergi bayar duit kepada tok ngulu, dia merdekakan akan bila jadi orang kebiasaan. Ibu bapa, ini nak kata dahsyatnya, ini nak kata sangat tanya, menyiksa dan menyakiti kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini puncanya salah satu daripada Nabi kena berpindah, dan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi berpindah daripada kota Mekah dan kota Madinah. Hari ini kita pun kena berpindah apa? Dalam rumah tangga kita kena berpindah. Kalau anak kita tak semaya, kita kena suruh semaya. Kalau anak kita kurang semaya, kita kena ajar semaya. Kalau kita sedih kurang semaya, kita kena berpindah pada semaya. Ibu apa? Siapa ia nak murah rezeki, siapa dia nak berjaya dalam hadis hidup, dia kena jaga semaya. Karena Nabi kata as-salah miftahur rizki. Bermula semaya ini anak kunci bagi rezeki. Siapa dia tak semaya, orang ni tak ada pegang anak kunci. Maknanya nak buka pintu gedang dunia, pintu rezeki tak boleh. Sebab orang yang semaya saja yang boleh pegang anak kunci rezeki, yang dapat membukakan gedang-gedang rezeki di dalam dunia, sebab dia pegangkan anak kunci. Orang yang semaya, orang pegang anak kunci, Allah Ta'ala pergi ke anak kunci rezeki. Jaga ibu apa? Anak kita kena jaga semaya, kita sendiri kena jaga semaya. Ubah tak ni? Tak lepas kita tak ada dari mana dah. Duk galik dengan kerja, hanyut dengan kerja. Kerja pun tak ada lah mana kok, kata tak kaya kok. Kalau kita kerja boleh kaya, boleh kebun banyak, dapat beli tu beli ni, dapat kekayaan kerja, tak juga. Kalau kita kerja dapat kekayaan, dapat kemewahan, bahasa lain sikit. Ni kita kerja pun berapa cukup, makan kata cukup, tak cukup kata. Sebab apa? Sebab kita tak jaga puting ni, butir semaya. Kemudian Nabi tu tengok mari banyak daripada punca dan sebab dia Nabi itu hijrah. Punca dan bukunya kebanyakan daripada orang-orang kafir Quraisy saat itu menyakiti kepada para sahabat, menyakiti kepada Bilal, menyakiti kepada hamba-hamba yang lain, menyakiti kepada orang-orang Islam. Dan pula khususnya ketika pergi Nabi kepada Baitullah. Izhazahaba ila salati indal baiti. Pada ketika Nabi nak pergi semaya le Baitullah. Dulu sejak hari tak sekolah ni ibu apa. Dulu sejak hari tak pergi Baitullah, ya pasir beg ni ya. Ya tak ada lagi merma macam lah ni. Zaman 40 tahun, 50 tahun dulu, ya tak ada merma supaya sejak. Ya pasir beg ni. Sebab tu dia panggil benar Baitullah. Lepas tu orang tua-tua kita duk cerita dulu ramai bapak. Pergi Mekah dulu ramai. Orang lain pergi Mekah kadang-kadang tahu tak tahu tak. Lepas tu pergi dengan Tok Syekh tak bawa tak, bakal terlupa dengan tu. Kalau Tok Syekh bawa, Tok Syekh royak tu masalah sikit. Kadang-kadang Tok Syekh tu tak ada bawa, tinggal kita dak jual ikan bilis dengan seraya. Kita pergi buat tawaf sendiri. Tak tahu apa. Sini kelebih apa, sini gapo, mana lagu Zamzam duk di mana asal. Mananya asalnya lagu mana, buku lagu mana. Ya nak royak tak boleh buat kena Tok Syekh tak ada dengan kita. Kita di hotel Tok Syekh cara ikan bilis yang kena habis lun pikul beg no. Setang dua tang kok kita ada pening nak kita nak duk teriak nak kita tak boleh kecek rak tak pandai. Nak kecek rak tak pandai. Tengok atas, tengok bawah, tengok kiri kanan, khabar-khabar pek hilang dah. Teriak situ pula. Ni. Sebab tu nak pesan kepada ibu-ibu bapa nak pergi ke Mekah. Kalau nak pergi kesal, kalau nak pergi berjaya,
Gi sekali klik menepati beratus-ratus kali. Gi Mekah sekali klik berubahlah hidup. Gi Mekah klik tina mari rezeki murah. Gi Mekah sekali klik berjaya dalam nego dalam hidup pada rumah tangga berubah. Ini bermakna arti kata orang ni ke Mekah, ia kena cara. Kita pergi dak Baitillah, dak Baitillah dak apa? Teh katanya innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Ni ayat ni. Cuba perhati di Baitillah ada apa ibu apa? Di Baitillah ada As-Safa, di Baitillah ada Al-Marwah, di Baitillah ada makam Ibrahim, di Baitillah ada Ka'bah, di Baitillah ada Sulaimah, di negara di Baitillah ada telaga Zamzam. Ini Tuhan kata inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguh Safa dan Marwah itu daripada tanda-tanda yang tunjuki di atas kekuasaan Allah. Tapi kita fikir ke tak? Kita pergi ke Mekah tengok Baitullah, kita pergi ke Mekah tengok Sulaimah, kita pergi ke Mekah tengok kan Multazam, telaga Multazam di antara Hijri Ismail dengan Al-Hajarul Aswad. Di situ Multazam. Ada makam Ibrahim, adanya Safa Marwah, ada di Baitillah. Situ benda yang besar bagi orang kalau pergi sana ya berdoa dengan Allah, we kena dengan maudid dengan tepat. Insya-Allah orang ni klik ke Mekah, dia berjaya, muka dia seri, muka dia berjaya, muka dia berubah, dan dia klik Jawi pun dia pun berubah. Itu ibu apa? Sebab tu kita nak pergi ke Mekah bukan dia mau tawatal harga murah, nak pergi tak usah harga murah. Patut saya tahu kau murah. Tinggal kita duduk kawasan jing tak ada gig mana. Kau murah sungguh. Nak pergi sejarah sekali-sekali kah? Nak pergi diri tak berani, takut Arabnya tipu, Arab meboh kita, kau nak terak kita nak kata kan. Ini ibu bapa perlu kita kena fikir. Kita pergi ke Mekah tempat Nabi kita dakwah. Hak mula-mula sekalinya dakwah kafir Quraisy. Lepas tu di Baitillah adanya Kaabah, adanya Sulaimah, adanya Hijri Ismail, adanya Al-Hajarul Aswad, ada makam Ibrahim, adanya Safa Marwah 7-8 kawah. Di luar tu ada rumah Nabi. Di situ dikata tempat Nabi duduk berdakwah. Tapi Nabi nya rasa susah sekali ketika dia nak masuk semaya di dalam Baitullah. Oh, maka dia mau menyakiti weh. Nak semaya pak bawa semaya dia mau menjuah air kecing to tak pala. Ini cara puca-puca membawa pada Nabi nak duduk tak boleh. Puca membawa pada Nabi itu kena hijrah. Ini puca daripada Nabi kena berpindah daripada kota Mekah tak tahan. Orang kafir buat zeksa, buat azab, buat nyanyo. Bila ni kuat ni? Selepas daripada Siti Khadijah mati dan selepas daripada bapa saudara Nabi itu mati, Abu Talib, Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apabila Abu Talib tu dia tu mati, nah kedebel Nabi dan tuah Nabi dia tak arok. Sebabnya Abu Talib pak saudara Nabi di dulu ni Baitillah dah. Ya ada khisi besar. Ni. Ada khisi besar tepi Baitillah. Lepas tu nak pergi Baitillah dulu ya ada. Ada dia mau buat rupa Nabi Ibrahim, lepas tu buat rupa Nabi Ismail. Duk pergi makuk di hadapan Nabi Ibrahim. Masa tu. Lepas tu masa Quraisy dulu, belum daripada bakit Nabi jadi Rasul, ya ada khisi besar suti dekat dengan Baitillah. Apabila di dalam kota Mekah ada timbulkan masalah, ada timbulkan ukara perselisihan balah di antara Quraisy dan Arab lain, maka Abu Talib lah nak duduk takhis itu, jadi buat keputusan, jadi mahkamah putuskan orang-orang Arab. Tapi apabila Abu Talib ayah bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia tu jadi pak saudara Nabi, dia tu pergi wafat lagi mati. Selepas itulah Nabi kau susah. Orang kafir Quraisy saat itu tak heran. Wak nyanyo pada sahabat, wak nyanyo ke Bilal, wak nyanyo pada hamba-hamba lain, wak nyanyo ke Nabi. Nabi nak semaya di dalam masjid, di dalam Masjidul Haramnya, maka nak demo-demo ni pun wak kena wak gitu gini cuahkan ti uta, cuahkan agak cinta pada Nabi. Maka inilah satu perkara, satu sebab, satu punca yang Nabi kita kena berhijrah daripada kota Mekah dan pula kota Madinah. Maka setengah daripada orang yang kacau sangat. Siapa ia? Orang yang haru sangat, orang yang menyicil sangat, tertengah Islam,
berlawan dengan Nabi, berlawan dengan sahabat. Mula-mula sekali bapak pengat. Orang yang berlawan Nabi siapa dia? Fa-awwaluhum wa asyadduhum Abu Jahlin. Ialah kena pada Umar ibnu Hisham ibnu al-Mughirah al-Makhzumi al-Qurashi. Dia daripada Quraisy juga. Umar ibnu Hisham, nama kita dak panggil Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa ya? Dia ni kena kepada Umar ibnu Hisham. Lagi pula ibnu Hisham ibnu al-Mughirah al-Makhzumi. Dia tu daripada Quraisy, bangsa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak berkenan Nabi duk berdakwah. Siapa dia kena? Dia suruh upah orang. Apabila Nabi masuk semaya, dia suruh dia mau ambil ti uta, air uta dan air king uta, mai curah tah kepala Nabi. Kemudian dia ni satu orang yang sangat-sangat mengaruh, pala pengat. Lagi pula orang sangat jahat, menetengnya Islam. Jadi orang panggil maraknya, tetangnya melawan Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yauman. Ni Umar Abu Jahal, ia ada berkata satu hari. Berkata ia Abu Jahal, yauman pada satu hari. Ia kata nak, ya ma'syara Quraisy. Hei fok-fok Quraisy semua ni. Ni bapak pengat ni. Bapak mengenakkan Islam, bapak mengenakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak yang buat hina kepada Islam. Apabila Nabi masuk semaya sesejik macam ni, dia curah ti uta, dia curah lagi ti uta. Ning bapak pengat ialah Abu Jahal, dia bernama Umar ibnu Hisham. Lagi pula dia ni Al-Mughirah ibnu Al-Makhzumi, dia daripada Quraisy. Maka dia berkata pada satu hari tanah, ya ma'syara Quraisy, hei fak-fak Quraisy semua, inna Muhammadan, sesungguh puasa Muhammad ni, Nabi Muhammad ni qad ata ma tarawna. Dia berkata, Muhammad ni bawa datang ma tarawna, barang yang angka tak nampak. Hei fak Quraisy, Muhammad dah royak barang mun tak gari. Mana supaya mati le kubur? Mati dak le kubur kena tanya oleh muka nakik. Mati le kubur ular ceking, ular ketik dia. Patung kalake pukul. Dia dak royak barang mun tak nampak. Inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum. Ya wak datang akan barang yang akan terlihat daripada dia mencelakan agama tok nenek kamu. Mu tengok taklah. Abu Jahal kata, mu tengok tak Muhammad tu dia datang, dia mari nak buat agama ni dah. Dia duk mencela, duk mencuca akan agama tok nenek kita. Pak kita nak sokong dia. Kita nak bantu dia dan fofok dia. Bahkan dia duk mencelakan agama tok nenek kita. Wasyatmi alihatikum, dan dia duk maki tetangga Tuhan kita. Tengok Abu Jahal berapi kepada fok Quraisy. Mu nak turut Muhammad, mu nak percaya Muhammad, mu nak ikut dengan agama Muhammad. Muhammad ni munafik gedak. Dia duk royak, dia duk cerita daripada duk mencelakan tok nenek dan agama tok nenek kita, dan dia duk cela pula daripada Tuhan kita. Apa kita nak turut apa dia? Ni tengok dia panggil, dia pusing, kalah dia pusing nak kata orang Quraisy tu kau murih ke Nabi, kau marah kepada Nabi, kau benci kepada Nabi. Supaya kita lah tak kena orang lain kampung kita celah. Mu nak turut dia. Dia lagu tu kita hidup mengacung pada orang kita tak kena, nak orang ni benci pada orang kita benci ni. Sebab tu kita tak kena pada satu orang, lepas tu kita pergi kecek pula satu orang, nak pergi benci kepada satu orang ni, kita royak macam-macam. Mu tengok dia, tak jadi dia tu. Kecek bahang, hutang kawin tak bayar, anak dia tak ada jus orang pun, pas dia makan kata getai semua, aku tak ada kat bayar lagi. Kita gitu dah celah dia, nak orang tu benci tambah ke dia. Supaya ni Abu Jahal tambah kepada fak Quraisy, nak orang Quraisy tu benci ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini puca-puca dan sebab-sebabnya. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, dan pula ia kata lagi wa tasfihi ahlamikum, dan dia membodoh mimpi-mimpi kamu. Kamu duk mimpi gitu, mimpi gini, Muhammad membodohkan akan kamu. Inilah salah satu daripada orang yang pucuk besarnya, orang yang karuknya, orang yang sangat jadi musnahnya untuk Islam, ialah Abu Jahal. Lepas tu kalau ada dalam kampung kita macam ni, supaya Abu Jahal sifat ya. Orang nak buat agama dia teher, orang nak buat agama dia sekat. Tak imej nak buka sejid pun dia neteh, tak imej nak kotuk ni pun dia sekat jalan tu. Khotib nak buat pun sekat, buat guru tadika sekat. Dia jadi perangai sebab Abu Jahal ni.
Abu Jahal Nabi buat gapo yang menetes setiap kali dia menetes setiap pucu, yang menetes setiap tempat. Nah, inilah perkara Nabi boleh berpindah dan Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi saat itu dah berpindah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Pucuk-pucuknya daripada Abu Jahal tu ngarut sangatnya dah. Kemudian dia tu kena sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada orang yang kacau Nabi lagi. Deh, orang yang kacau Nabi lagi. Setengah daripada naik pucuk Nabi nak boleh berpindah daripada kota Mekah. Lepas tu kita nak pakai bekilah kita ni. Pakai kena hijrah juga pada malam ni, esok lusa. Kita azam selalu dah kata, aku nak berubah. Aku nak apa? Aku nak berpindah daripada tak baikku kepada baikku, daripada tak berjuruhku kepada berjuruh. Tahun ni aku nak berubah dah tentang semaya aku nak rajin-rajin. Baca Quran aku nak rajin, aku nak rajin berdoa, lepas tu aku nak rajin berzikir, aku nak rajin buat baik, aku bulat malam nak tak sedekah, aku nak sedekah. Ini kita dengar daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengahnya puja daripada Nabi itu berhijrahnya, setengah daripada menyakiti Abu Jahal terhadap Nabi. Wa min aziyatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam ma hakahu Abdullah ibn Mas'ud min riwayatil Bukhari. Qal kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجل بقوم ألا رجل يقوم إلى فرس جزور ni setengah daripada nak kata Nabi kita Allah bawa agama susah. Lepas tu kita orang jadi pemimpin ni kalau susah sikit sebanyak bahasa ialah kita orang terima tarik Nabi, cara Nabi, cara prenya Nabi bahasa dia kalau kita tu ada ujian bahasa ia. Orang pemimpin-pemimpin semua Tok Nebel, Tok Meni, daripada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal semua. Kalau ada ujian orang kata kita, orang uji kita, orang kata begitu begini, ini kena sabar. Kerana kita duk bawa dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat ni setengah daripada menyakiti Abu Jahal kepada Nabi setengahnya. Dia kata katanya Abdullah ibnu Mas'ud dia kata kunna kami ni, kami sahabat-sahabat. Kunna adalah kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami ni ada sekali dengan Rasulullah. Kemudian fil masjidi di dalam Masjidul Haram. Kami ada sekali dengan Nabi di dalam Masjidul Haram wa huwa yusalli. Padahal ia Nabi tu duk semaya, Nabi duk semaya. Allahu akbar. Semaya tu molek dah. Semaya kita kena we comel, we jadi jangok, we jadi molek buat apa. Lepas tu ramai semaya tapi Tuhan tak terima. Ramai fok berdoa Tuhan tak terima. Ramai fok baca Quran Tuhan tak terima. Ramai fok teriak malam tapi Tuhan tak terima sebab fok tak mengaji. Sebab awak tak kena. Sebab awak tak betul. Mi asmaya pun tak betul, pakai kano pun tak kena. Orang jatuh pakai kain tak kena. Lagi pula pakai kain cuma lagi semaya. Inilah doa kita tak terima, semaya kita tak diterima, Quran kita tak terima. Ramai fok semaya tapi semaya jadi habaan mansura, jadi habu yang bertabur. Ini kena jaga ibu bapa. Ya sikit-sikit ni ya, benar sikit-sikit ni. Benar sikit-sikit ya, tapi kita tinggal-tinggal. Kita tinggal tak ada wak karik. Semaya tak karik kita wak tak kenal. Benda karik kita wak tak karik. Benda mudah-mudah kita tinggal. Banyak kita tengok setengah fok kita semai Allahu akbar, kadang-kadang duk bergerak tubuh. Semaya duk bergerak. Kadang-kadang fok tina semaya duk main kana-kana yang beli marai dikenakan talak mai. Beli kana marai 500 kok, 700 kok semaya pak tak ada nampak dah orang baca Quran tak imej aja. Dok gaduh kana ya si compu bunga pun. Pas nak itu hai terima. Pas tu gelek belakang tu tak ada apa gaduh tengok bunga kana ya. Kalau serok kau apa lek belakang. Lepas tu pakai kano tak kena. Kadang-kadang pakai kano duk bawah ning, ada oyak dah. Pakai kano bawah ning. Ya tak ada katuk we molek ya duk kena katuk gitu, ya katuk wah tu. Ya jugalah lo kano tu tak terima ni, aku duk minta cekak-cekak tu tak ui. Wak kena ke tak? Kena tanya diri sendiri. Kena tanya ufuk kita sendiri. Kita wak ngaji ke wak ngagamu? Kadang buat agama kita tahu dah yang masuk sejid paknya takbir Allah Akbar ni tengok demo buat baik tu. Pak ni dia tak ada ngaji dia tengok demo rokok baik ni, dia rokok baik tu. Yang nak dia tak ada ngaji tak usah masuk sejid ke pengas hujan urang hari ni demo ni masuk ni.
Ni kita kena jaga ibu bapa. Ya amalan ni bukan nanti banyak ibu bapa, tapi wak we kena ibu bapa. Lepas tu dah Tuhan terima ibu bapa dah, ya sedap sendiri. Ya sedap, ya wasa manis, ya wasa halawatul iman, ya wasa kemanisan di dalam iman. Lah kampung kita pun supa. Kalau orang kampung kita boleh kenal, kalau sejik ni cuci deh, boleh cek kata orang kampung ni berjaya. Lepas tu kita boleh tahu kata orang kampung ni stokor, lepas tu kampung ni rahmat. Kalau tengok sejik mijak kepala tangga tikicok susah apa-apa timih mayat. Hai merah. Nak tangga tu tikicok, tengah tu tik kucing. Atas tu tik apa tak tahu. Lepas tu ada Pak Imi rokok sujud tu sikit je, tak ada nampak semua. Ni. Kita nak tengok kampung maju tak maju, berjaya tak berjaya, kita tengok di masjid. Kerana masjid dikatakan qalbul qaryati. Orang panggil hati kampung yang duduk di masjid. Lepas tu kalau fok kita nak maju kampung kita, hak rumah saat ni mau tangga ke mau rakyat dah. Cara anak molek ajar anak semaya pun ini kena Allah, kena Rasul, dan cara akhlak. Pada hari ni kalau kita nak bina pula masyarakat dalam Selatan ni, kita nak maju, kita nak latah, nak ke depan, fok kita jatuh-jatuh semua kena pakat mai semaya Jumaat seperti Masjidun Nabawi, seperti Masjid Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun kita ada 100 orang tu bet sejid. Ada 50 orang bet sejid. Fortino nanti kerah, nanti berat tu lagi bayar. Main sejid Soalnya rumah. Pakat berat ni tak usah berat. Tu laki tak main semaya. Kita sendiri semaya awal waktu, tu laki kita mari semaya di masjid. Lepas tu fok kita pakat wak gapom sorak di sejid, wak sejid gapo itu ni. Kalau gerak ke sejid yang hidup, nur di sini ia akan merantaukan. Dia akan hatagi kepada setiap-tiap rumah yang ada di dalam kampung Selatan. Kalau jemaah hidup sini, cahaya sini ia akan buka lagi kepada sayap-sayap kampung pada masyarakat Selatan. Sini hidup subuh, sini hidup maghrib, sini hidup isya, sini hidupkan zuhur dengan secara Jumaat, amalan masjid hidup. Maka cahaya sini dia akan hantar kepada sayap-sayap bagi kampung dan kepada kampung Selatan ini. Ibu bapa, sini dia kata hati kampung. Mana hati dunia? Hati dunia ialah kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Mana hati bagi Quran? Ialah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Hak tu hati Quran. Hati kampung duduk di sejid, hati dunia duduk di Ka'batul Musyarrafah Baitullah. Hati Quran ialah duduk di mana? Di kelimah kata Yasin. Ni hati Quran. Sebab tu siapa-siapa yang baca Quran, baca Yasin habis sekali khatam, seolah-olah dia baca Quran 10 kali khatam. Baca Yasin kali lah. Siapa dia baca Yasin habis sekali, seolah dia tu baca Quran habis khatam 10 kali. Siapa dia baca kulhu 3 kali, menepati supa dia baca Quran khatam sekali. Sebab tu hati kampung pentingnya kita menghidup. Kita pakat wak gapo wak masjid, kita kira gaponya masjid. Apa tu siapa dia nak kerok kepada masjid nah, amalik benci itu ada di bawah dah. Masjid kita perlu banyak lagi kepada pintu jendela, pintu natal, kepada cuming-cuming gapo itu ini. Nah, maka kita pakat sokong, kita pakat mai bantu. Masjid ni rumah Tuhan ni. Karena Allah Subhanahu wa taala kata, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguh meramailah oleh mereka itu akan rumah Allah. Mana rumah Allah? Masjidun. Dia kata masjid, kita meramai, kita mempercomel, kita menyudah masjid. Daripada pintu sejid tak sudah kita menyudah, daripada cuming tak ada kita bercuming, daripada cat tak ada kita bercat. Ini kita kena meramaikan masjid. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak binakan masjid kita, bina kampung kita, kita kena permulaan titik daripada masjid pergi kepada rumah masing-masing. Nabi sorak dalam masjid. Nabi fikir agama, Nabi fikir dalam masjid. Nabi buat apa saja, Nabi sorak buat dalam masjid. Nabi kira apa, Nabi kira dalam masjid. Sebab tu orang panggil Nabi saat itu, apabila dia tu berhijrah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Apabila ia berhijrah saat itu dengan salah satu daripada nak duk taklih menyakiti
daripada orang-orang kafir yang sangat kuatnya terhadap Nabi. Selalu itulah salah satu daripada Nabi kena hijrah, yakni apa dia? Yakni daripada titahan Allah Subhanahu wa taala saat itu suruh Nabi kita berhijrah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Apanya tujuan? Apanya maksud Allah? Apanya hikmah Allah suruh Nabi berhijrah? Ini untuk nak mensebar lagi, nak pelebar lagi, nak mempeluah lagi akan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala untuk meluah lagi. Kalau Nabi duduk sekadar Mekah, Nabi boleh peluah sekadar Mekah, tetapi apabila Nabi itu hijrah, salah satu hijrah Nabi puncanya kerana Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi itu hijrah, dan pula ada ayat yang suruh Nabi hijrah, dan salah satu daripada kuat dengan sebab banyak puca-puca daripada menyakitinya siapa dia? Ialah kafir Quraisy terhadap Nabi. Kemudian dalam hijrah ni Nabi itu dakwah agama. Nabi dakwah mula-mula cara sembunyi. Lepas tu mula-mula Nabi dakwah tentang akidah, tentang pergi Allah satu, Allah tunggal. Jangan duk pergi selain daripada Allah. Lepas tu Nabi mengajar pula 13 tahun di Mekah. Nabi hajar kata satu hari kita ada bangkitan. Lepas pada mati, selepas ada kubur kita ada bangkit, ada hasyar, ada berkumpulkan kita pergi kepada pada mahsyar. Ini ajaran Nabi. Ini dakwah Nabi, ajak Nabi mula-mula sekali di dalam kota Mekah ataupun dalam Mekah masa 13 tahun lagu ni. Ada apabila Nabi duk dakwah macam ni, orang ikut Nabi sikit demi sikit, sikit demi sikit, sikit demi sikit, maka orang-orang kafir Quraisy itu sangat bimbangnya tentang Nabi. Lepas itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala suruh hijrah. Maka dah folk kafir Quraisy itu dia mesyuarat nak buat lagu mana di Darun Nadwa, ialah umah bagi Qusay ibnu Kilab. Sorak-sorak situ, kata setengah kita igat, kata setengah kita hambak, kata setengah kita saat itu bunuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah Nabi pergi kepada kota Madinah. Hijrah Nabi buat apa? Ni hijrah ni. Sebab tu apabila hijrah ni, jangan kau orang panggil dalam makna hijrah ni, ia besar sangat. Patut dengan sebab hijrah ni, ia berjaya besar. Dengan sebab hijrah ni, ia boleh ubahkan seorang pergi pada benda yang lain. Ia boleh ubah seorang saat ni tu pergi kepada benda yang terlebih baik. Tengok kita tak orang taning zaman dulu. Duk taning tak kaya ni. Duk taning kau dah benar wak rupi, taning rupi wak benar gitu, tak kaya. Tapi apabila orang taning yang hijrah hidup batu 29, mari hidup ke Selade, mari hidup batu 30, mari hidup ke Betung, mari hidup ke Nasta, ke Santik. Hijrah dia. Sebab dia hijrah, sebab ia berpindah min makanin ila makanin akhar, daripada satu tempat pergi pada tempat yang lain, maka timbul situ satu kesanan, timbul situ satu berjaya. Ialah dia saat itu daripada tak ada kepada ada, daripada dia tu sesak pergi pada kaya. Tengok semua orang duk kaya kawasan hulu-hulu ni, daripada orang tani. Bukunya apa? Yakni makna hijrah. Sebab dia hijrah, sebab dia berpindah daripada tanah tani, daripada kok pujuk, daripada kok pucai, daripada nyolimo, berpindah mari kepada tanah hulu ni, mari batu 29, 30. Tapi dengan sebab hijrah, ia ada pengertian, ia ada mujahadah, dia ada sabar, ia ada dalam dia buat kebun. Allah Subhanahu wa taala wijaya pada dia. Macam tu ibu bapa, kalau kita nak wijaya dalam keluarga kita nak wijaya dalam kampung kita, nak wijaya dalam masyarakat kita, maka kita nak berpindah. Jangan duduk saja. Ya, aku nak duduk tahu ni ya. Aku malas main lah ni. Aku tak baca Quran, aku tak saya baca Quran betul. Maka kalau kita duduk lagu ni, kita tak meningkat martabat kita, tak berjaya martabat kita, tak kau tinggi kita, kau susah. Lepas tu satu lagi, kita saat ni tu dah, kalau kita nak murah rezeki buat apa nak besar, 2 kali. 2-3 kali. Kalau ibu bapa nak murah rezeki, nak jaya sikit, tahun ni nak anak boleh ngaji sepenuh, tak ada sakit kepala dengan buku tak sakit kepala dengan buku nak sarap anak, 2-3 kali nak besar. Yang pertama, siapa ia nak jaya di dalam rezeki? Yang perempuan semaya awal waktu, patut orang datang mari kepada masjid. Satu. Yang kedua, banyak wisalah di dalam hari-hari. Kurang-kurang sekali 25 kali Assalamualaikum pada orang. Siapa dia nak menekat di dalam rezekinya, wisalah sehari cukup 25 kali. Yang ketiga, siapa dia nak murah rezeki,
jangan banyak lekat hutang. Kalau lekat hutang, cepat-cepat bayar. Sebab mula Tok Guru kita katanya, siapa dia yang banyak lekat hutang, hutang orang tak bayar, orang ni rezeki dia jadi payah nak berjaya, payah nak naik. Kalau menega tak naik, kalau menega tak nak tagih. Sebab tu hutang bila jumpa dengan dia duk supah dalam hati. Cerak ya tu mamak tu, mek iyah tu, tak lagi. Khojah tu kecek ngaku sebulan nak bayar. Ni 3 tahun tak ada boleh bayar lagi. Siapa ia nak beri murah rezeki, hutang hak kita lekat tu cepat-cepat dibayarkan. Yang keempat, baca malik surah Waqiah sekali, subuh sekali. Lepas tu doa-doa tu ya ada. Baca Waqiah istiqamah semua hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Baca Waqiah, baca Yasin. Yang kelima, bagi orang yang nak murah rezeki, jangan tinggal isyraq dan pula duha. Lepas tu semaya belum pada subuh, salatul fajri ataupun salatul subhi. Sunat subuh 2 rakaat, lepas tu semaya subuh. Jaga 5 perkara ni, insya-Allah orang ni tak payah rezeki. Pertama, dia jaga semaya jemaah. Yang kedua, dia jaga wisalah hari-hari kepada orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam 25 kali. Yang ketiga, hutang yang dia lekat, maka dia cepat-cepatlah bayar. Yang keempat, dia baca suratul Waqiah. Yang kelima, dia jaga isyraq dan duha, dan jagakan sunat subuh. 5 perkara ni. Ada siapa-siapa yang boleh jaga benda ni, insya-Allah orang ni dapat berjaya, dapat murah rezeki, dapat hidup yang bersama, dan hidup dapat berkat, dan hidup dapat berjaya. Ibu apa? Orang nak berjaya rezeki ni, nak kata payah tak payah, nak kata mudah tak ada mudah, tapi we kena jalur ya. We kena jalan ya. Insya-Allah. We kena jalur ya jalan. Lepas tu jangan kecek bahang. Jangan bahang banyak sangat, tipu orang banyak sangat. Kalau orang duk bersifat lagu ni, bermakna kata dia tu tak berjaya. Makna hijrah kita tak sempurna. Tahun ni kita ubah. Hak kita malah isyraq, kita semaya isyraq. Kita malah baca Waqiah, kita baca Waqiah. Kita malah semaya sunat fajar, kita semaya sunat fajar. Kita ubah. Hutang orang kita tak bayar, kita bayar. Ibu apa? Ini makna hijrah. Hijrah kita, apabila kita hijrah daripada sifat kita tak molek dulu, min sifatin ila sifatin ukhra, daripada sifat tak molek pergi kepada sifat molek. Mana dulu kita wahai mengata ke orang, dulu kita wahai kecek hau orang, dulu kita kecek pala tangga orang. Tahun ni kita berubah, kita senyap. Kita tak kata, kita tukar benda tu dengan kata astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita tukar ni. Dulu duk kecek tah pala tangga orang, duk kecek hau orang, duk mengupak pada orang. Tahun ni kita tukar jadi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nabi kata siapa dia baca sayyidul istighfar, hari dia baca pagi 3 kali, Tuhan ampun dosa dia sampai petang. Kalau dia baca petang, Tuhan ampun sampai pagi esok. Siapa dia baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illallah, kalau dia mati di hari itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh malaikat masuk dia ke dalam syurga. Ibu bapa ya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita nak hijrah, kafir Quraisy dia fikir, nak lagu mana kita nak kena Muhammad, nak lagu mana kita nak jadi Muhammad ni, nak berhenti daripada agamanya, nak berhenti daripada dakwah Islam. Pas kita duduk dalam Islam dah dengan tak ada tumpah darah, kita tak ada jumpa dengan Nabi, tak ada jumpa dengan sahabat, tapi kita boleh memeluk Islam. Hak Tuhan kata inna dina indallahil Islam, sesungguh agama di sisi Allah al-Islam.
Agama Islam, ulama yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah, menyelamatkan kita di dunia, pergi kepada Allah, pergi kepada akhirat dengan al-Islam. Karena Tuhan kata inna dina indallahi Islam. Karena Tuhan kata agama di sisi aku, di sisi kami ialah al-Islam. Lepas tu kita Islam ada-ada, benih Islam ada-ada, huacia bagi Islam ada-ada. Tapi apa kita duk buat main-main dengan Islam? Orang semaya jemaah baik kira-kira kita tak ada. Orang duk baik kita tak ada karik. Orang duk panggil kita masjid, Tuhan panggil kita hayya 'alas salah. Oi, Tok Bila duk panggil ni. Zuhair Tok Bila panggil. Hakikat Allah Subhanahu wa taala panggil kita, tapi kita wak tak tahu duk kecek buah atas kepala ke, wak tak harap. Lebih-lebih lagi orang duk tepi masjid, rumah tepi masjid, nak mari jemaah tak boleh di masjid. Ulama kata orang duk tepi masjid tak boleh mari jemaah masjid, haram orang ni. Karena tika bila ta hayya 'alas salam, mari kepada sembahyang. Zuhair Tok Bila panggil. Hakikat Allah Subhanahu wa taala panggilkan kita mari pada rumah dia. Lepas tu bila kata anak dua kali kata hayya 'alas salam. Mana dah? Uhdur. Marilah olehmu ila salah, kepada sembahyang. Tapi waktu munduk wak mai-mai. Kadang-kadang berubuk tewah dengan tok muazzin. Tewah dengan tok bila duk ber. Allahu akbar, Allahu akbar. Duk buat tak pala ke tak ada jawab ber, tak ada jawab apa weh. Orang tak jawab ber, tak jawab azan. Dari tahu dah tok bila duk ber sejid kita duk riuh kena tak jawab salat. Orang ning klik kepada akhirat esok. Muka dia Allah Ta'ala berubah, Allah Ta'ala paling jadi muka hanying tapi muka babi, wal iyazubillah. Tika tak bila kata hayya 'alas salah, marilah engkau kepada sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah engkau kepada beruntung dan berjaya. Kita wak tak peduli, tak padu, tak reti. Kadang-kadang tak apa, mari semula tak ada apa, kita pergi kat sejik minggu kali demo tu tak ada pergi. Kadang-kadang 3 minggu tak ada pergi sekali. Duk carahlah tu mo. Tak boleh mari semua. Hak akhirat kita kena tengok orang lebih pada kita. Jangan tengok orang bawah pada kita. Hak dunia kita tengok orang bawah pada kita tak apa. Hak akhirat, oh dia mau ni dia tahajud, dia qiyamul lail, dia semaya Jumaat sejid. Lepas tu dia ngaji Quran, halqah Quran di sejid lagi. Fatinah tu ada, dia halqah tu, dia halqah ni, dia di dalam live to live ni baca Quran, mari sejid lagi, tolong sejid. Kita kena tengok orang lebih pada kita hak akhirat. Hari ni kita kena berubah. Berubah mana? Daripada dulu kita turun semaya, lah ni kita berubah wi gaji semaya. Dulu kita kata kat orang, kita berubah hari ni tak kata kat orang. Dulu anak kita tak berjuru, kita nak berubah lagu mana nak wi anak kita berjuru. Dulu kita wahi kata kat orang, kita tak kata kat orang. Dulu kita malah baca Quran, di hari ni kita berubah lagu mana kita nak wi baca Quran. Dulu kita tak berakhir dengan ceramah, di hari ni lagu mana nak berubah kita dengan berakhir dengan ceramah-ceramah agama. Dulu kita tak berakhir orang buat saudara, buat satu buat stopper di sejid untuk menyokong masjid. Ni kita akan berubah, kita Ibrahim pada masjid untuk sokong masjid. Tahun ibu apa? Hijrah kita dengar sejarah ni, kita dengar sok dah. Sejarah Nabi berpindah daripada kota Mekah pergi pada mana. Tapi kita nak arti apa Nabi berhijrah. Ini Allah Subhanahu wa taala untuk nak wisebar agama lagi, untuk nak keluarkan agama lagi, untuk nak jadi luah ad-dinul Islam. Sebab tu Nabi kata al-Islam la ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tak ada agama yang tinggi lebih pada Islam. Tapi kita menjatuhkan Islam. Dengan sebab perangai-perangai kita, Islam jadi jatuh. Asal Islam sudah sempurna dah. Ketika Nabi nak wadat, nak selamat tinggal daripada kota Mekah, Nabi dah baca Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nabi dah baca ketubah di Arafah, baca ketubah untuk nak meninggalkan Mekah pada tahun yang ke-8 tahun 9. Nabi baca ketubah Hajjatul Wada, nak tinggal negeri Mekah. Nabi tahu dah kata tak berapa lama dia nak tinggalkan dunia.
Nabi baca tabah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Belai-belai sambil-sambil Nabi dak baca tabah, ayat tu mai tanah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ayat ni tunggu. Sambil-sambil Nabi dah baca khutbah Hajjatul Wada. Nabi baca ayat ni Jibril waktu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni hey Muhammad, akmaltu lakum dinakum. Aku sudah mesempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama sudah sempurna dah 3 ni. Bila Nabi duduk Mekah 13 tahun, Quran duduk turun bertalu-bertali. Turun satu ayat, satu ayat. Satu ayat, satu ayat. Ketika duduk Madinah pun turun satu ayat, satu ayat. Hari ni, hari membaca khutbah Hajjatul Wada, agama Islam sudah penuh. Allah Ta'ala goyak pada Jibril kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ni aku sudah sempurna. Yani Allah sudah sempurna bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan Tuhan kata aku sempurna di atas kamu nikmat aku. Apa nikmat aku? Nikmat Islam. Duk Mekah 13 tahun, duk Madinah 10 tahun, Nabi dakwah 23 tahun, maka Quran turun mari ke dunia 30 juzuk. Kemudian ketika ni agama sudah sempurna. Pak Nabi pun tengok baca ayat ni, apabila Jibril baca wi ke dia, wi dengan dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Dan aku redha. Ni tengok Tuhan kata, wa raditu lakumul Islam. Aku redha, aku setuju bagi kamu Islam saja. Kalau beragama lain pada Islam, aku tak redha. Aku tak setuju dan aku tak suka. Lepas tu kalau kita kata kalau kita hidup dunia ni, kita pergi beragama selain daripada Islam, bermakna kata kita dapat syurga. Kita masuk syurga, dapat izinan daripada Allah, dapat keredaan daripada Allah. Jawab kata tak dapat keredaan. Karena Tuhan kata dah, wa raditu lakumul Islam, dan aku reda bagi kamu Islam dina, agama. Wa raditu lakumul Islam dina, aku reda bagi kamu Islam tu agama. Sebab tu ibu bapa, dengan Islam jaga baik-baik. Kita tu hewi dah benih Islam dengan tak ada kena perai, tak ada kena apa, celak mata pak Islam. Sebab pak kita, mak kita Islam. Orang panggil Islam baka. Islam ada 3. Ada Islam baka, ada Islam sebab, ada Islam sejati. Islam ada 3. Islam hak Nabi bawa nama Islam sejati, Islam hakiki. Hak sahabat bawa nama Islam hakiki, Islam sejati. Tapi di hari ini kita Islam baka ke Islam sejati? Islam ada 3, ada Islam hakiki, ada Islam sebab, ada Islam baka. Mana Islam hakiki? Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdasar dengan Al-Quran dan berdasar dengan Al-Hadis. Ini dikatakan Islam yang sejati, hak yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Dan Nabi sebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada agama yang tinggi lebih pada Islam. Dan Islam ini dapat menyelamatkan kita daripada azab-azab Allah, daripada api neraka Allah. Ibu bapa, kita kena yakin kita seorang Islam, kita seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Orang duk semaya hari-hari, duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena yakin dengan kelimah yang kita bawa, dengan amalan yang kita dak bawa zahir ini, yang dapat menyelamatkan kita, dapat membawakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita duk semaya sejid 5 waktu, usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri, usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya. Dengan amalan-amalan ini dikatakan al-a'malu zahirah. Ini nama Islam. Dan kita beriman di dalam hati dengan Allah, beriman Allah satu, beriman Allah setegak, beriman Allah tunggal, beriman Allah Ta'ala tak serupa dengan kita.
Kemudian apabila orang Islam dia bersifat dengan dua perkara ni, dia dapat bertemu dengan Allah. Hak dia kata wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat wa tawaghana wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Orang Islam, orang Muslim dia kena amanu, beriman dengan Allah, lepas tu wa amilu, dan dia kena beramal. Kalau dia kata kawan beriman Tuhan weh, Tuhan satu, Tuhan tak serupa, tapi Tuhan tak semayang, madara tak mada, tak pakar, tak sempurna. Dia kata kawan beriman Tuhan satu, kawan beriman Tuhan ada, kawan beriman Tuhan tak serupa dengan kita beriman, tapi mu semayat dah, kawan malas semayat, pamu keluar zakat dah, pamu keluar tak zakat dah, Mekah kira dah. Makna kata Islam dia ketika ni orang panggil dia, kada panggil mukminun tapi bukan muslim. Pahaya selamat tak? Dia tak selamat sebab dia kena kacuh dalam Islam, kena adanya semayang, kena ada amalan-amalannya yang bahasa Islam orang panggil al-a'maluz zahirah. Dia kata as-salawat was-siyam was-zakah wa hajjil baiti. Ni orang panggil amalan-amalan yang tunjuk kata seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, waklah wis penuh ketika kita hidup ni. Kita hijrah, pakat hijrah. Nabi sallallahu hijrah untuk menyebar, untuk nak membinakan satu daulah, satu agama, satu daulah, satu negara Islam yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi dapat meminah, Nabi dapat pindah daripada Islam yang tak kuat di kota Mekah, yang tak tersebar mana. Orang Islam di kota Mekah ketika ni tak sampai 100 orang. Lepas pada tu sampai 100 orang, tak luas lagi, tak hebat lagi. Apabila Allah Ta'ala titahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kepada Madinah, tak ada Nabi nak mari lagi orang Madinah terima dah Islam dah. Al-Ansar, belum Nabi nak masuk ke Madinah, belum pada Nabi nak sampai pada Madinah, di situ orang-orang Ansar sudah tolong Nabi dan sudah menerima dah agama-agama Islam. Anak dia kata Mekah kau dah 100 orang, 200 orang. Apabila 13 tahun duk dakwah tu, tapi mari kepada Madinah tak ada dakwah apa lagi, tapi orang terima Islam dah. Orang panggil Islamul Ansar. Islam dah Ansar tu sudah terima dah Islam daripada Nabi, walaupun Nabi tak ada mari lagi. Ini apabila kita duduk pada satu tempat, pergi pada satu tempat, orang panggil timbulkan kejayaan, tambah kejayaan. Sebab itulah fok-fok sahabat yang bukan mati setempat. Sahabat setengah mati Mesir, setengah sahabat mati di Iraq, setengah sahabat mati di Syam, setengah sahabat mati di Urdun, setengah sahabat mati di kawasan-kawasan di kawasan Iraq, Mesir, kawasan Syam. Pas setengah daripada sahabat akhir sekali mati di negeri Cina, bukit yang tertinggi. Lakah bukit tak lepas sebab makanan habis, minuman habis. Ni apa? Al-hijrah, berpindah untuk apa? Untuk nak menyebar dan nak mempeluah agama Allah, dinullah. Agama Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku ni Allah sudah sempurna agama dah. Tapi buat kamu tak kena agama. Kadang-kadang Cina aku nak masuk kau Melayu, tapi buat Melayu diri tak puasa, aku tak mau masuk orang Melayu. Ada topek di jalan seorang dok masuk Islam, ya aku tengok buku-buku Kristian, aku tengok buku Islam, tengok buku Yahudi. Islam ni hak molek sekali. Tapi kan kamu tak masuk Islam pak, oh aku nak masuk juga tapi dok lekat dengan apa mak tu dok makan nasi tengah hari dia puasa. Agama Islam sudah sepenuh dah. Sudah mencukupi hukum-hukum di dalam Quran, sudah cukupi dah. Bagi kitab-kitab ulama Islam sudah mencukupi. Kalau baca situ cukup dah cara kita nak beramal. Tapi masalah fak kita di hari ini lah, duk membusukkan agama Islam, duk mengenakkan agama Islam sebab fak kita, perangai kita tak baik. Orang Islam, orang Melayu, kadang-kadang makan belah berdiri, kadang-kadang kecek belah-belah, makan belah nasi yang sembuh tak payah muka orang. Kita Islam tak ada jalan tu. Minum air pun minum koko. Bismillahirrahmanirrahim. Minum setengah patu tak, patu minum setengah patak pula, patu minum gok, patu jangan duk nyawa air. Islam aja tapi kita dok tengah tangan kiri tak ada kira yap sembuh nasi. Pia ni kita. Islam tak? Islam bukan. Kena tak suku-suku mana Islam mana kita. Mana perangai kita, mana perangai Islam. Islam suruh makan tangan kanan. Kalau nak ni cuma pegel ini hatak itu pula ni cara Islam. Ni cara Islam.
Kalau tangan ini dah makan nasi, lepas nak minum air juga, ambil lek kiri, lepas tu pergi pelaga dengan kan. Nak wis sakong dengan kanan juga. Ni Islam aja. Islam aja kita lagu tu, ambil tak lagu tu pula. Nak wis sakong dengan tangan kanan juga. Kita bercara asal boleh habuh dalam mulut pun sudah. Cara apa lah tu mu asal nak minum kan. Pakai nasi kah tu lebih pada air ke ketai. Sebab kita ingat kau budak-budak ke tua tahu makan nasi habis nah dalam pinggir tu jangan duk tahap situ tu, jangan nasi teriak tu. Buat kita lah ni pergi kedai nak buat haisu makan nasi sekerat tinggal sekerat. Budak lah ni. Tuhan murih tak? Murih. Apa bila orang banyak bazir, nanti dia Tuhan tarik muka saya duduk apa Tuhan tak terima dah lepas dah tu. Cuba ibu bapa berhati. Orang ni kalau ya dulu besok kaya. Ya besok kaya, besok lebih, besok ada cukup lekat. Tapi lah ni jatuh lepas patah. Berarti ya buat gapo masa dia kaya dulu. Golek ke orang kaya dia jadi beg ni besen ni orang kaya dulu ya bazir. Bazir banyak. Beli daging 2-3 kali tak habis cuak. Wak nasi tak habis puyuk 2 cuak. Tapi kalau orang kata malu takut dia kata wi barang lebih. Cuak wi kat ayah. Ayah pun tak lepas piung. Kalau kita perhati orang tua-tua dan pula Nabi hajar dah. Makan nasi kena wi habis wi licing. Licing dia dalam pinggan tengah. Nasi yang tumpah sutir 2 ya supah. Nanti celaka. Makan aku tuan nak buat tak leh. Makan aku tahu kata. Sebutir jatuh teriak, kuah-kuah teriak, nanti celaka tu kau makan tak habis. Ya buat boleh, tak boleh buat. Cuba fikir, kita boleh buat padi steak. Kita boleh buat beras sutir, cuba orang kira. Orang nak boleh buat beras, Allahu Akbar. Kena apa? Kena menyabuk dulu. Kena semar dulu. Dia semar dulu. Semar lepas bersemar saat ni tu deh. Ataupun kan benih padi. Lepas patu tu orang panggil bersemar, patu pergi apa? Pergi cabut. Lepas cabut saat ni tu galau yang menel lagi forward buat menel dah. Betul? Ke tak betul? Mula-mula semar. Lepas ambil semar klik mari tu galau dulu. Nah, tanah semar lah. Tabur padi ke apa itu ni forward sawak menel. Lepas tu galau. Lepas galau bekas tapai. Lepas galau nak naik tu kena bergerak tak bergerak lu deh. Lepas tu menyedam. Lepas belah menyedam tu nak boleh hidup tu kalau tikus banyak berdoa. Padi tak boleh. Apa punuh apa itu ini. Hanya makan teh di tikus. Nak yak tak boleh putih padi hak lek tak di rumah padi. Lepas tu kena mengirik. Ngirik pergi rumah padi pula. Lepas tu masuk rumah padi boleh putih padi jadi beras. Lepas boleh beras tu nanok. Lepas nanok pun kita buat bazir. Lepas budak-budak lah ni pergi makan kedai. Kadang-kadang dia makan nasi pinggir tak habis. Bukan tak habis sekali buat tak habis. Nak jadi haisu. Nabi kata rura dia ni orang-orang kaya. Makan nasi tapi tinggal sekerak pinggir situ tinggal. Lepas tu pukul ramai awak cak duduk. Lepas tinggal nasi sekerak situ. Gapo ni? Ini masuk dalam kata tabzir. Karena Tuhan katanya innal mubazzirina kanu min ikhwanis syaitan. Innal mubazzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang yang bazir, orang yang mengisraf, orang yang melebih-lebihi pada rezeki Allah Ta'ala ini, kanu adalah mereka itu min ikhwanis syayatin, adalah mereka itu setengah daripada perangai-perangai setan. Lepas tu orang bazir nanti tengok satu hari rezeki payah. Pada Tuhan tarik nanti payah nak boleh duk orang apa tak naik dah. Ibu apa? Amo nak pesan malam ni kepada ibu apa dak amo sendiri. Wak gapo-gapo jangan bidai Tuhan murih. Waklah gapo-gapo jangan Tuhan murih. Jangan Tuhan siapa merka murih pada Muhammad tu dalam dunia. Tuhan katanya daripada hadis kursi, man lam yasbir ala bala'i wa man lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak sabar di atas balaku, di atas ujian aku dia tak sabar. Allah gana Tuhan buat kulah ni. Gana Tuhan buat anak ku beg ni besing ni. Gana ku sedih pun susah. Dia tak boleh nak sabar dengan ujian-ujian Allah. Walam yashkur ala na'ma'i, dan dia tak boleh nak syukur di atas nikmat-nikmat Allah yang beri ke dia. Tuhan ya bazir, Tuhan ya tak taat, Tuhan ya tak semaya, ya tak apa. Lepas tu Tuhan kata nak falyatlub rabban siwa'i, mung tutuplah, mu carilah
Tuhan selain daripada aku. Makna kata muntubik daripada langit bumi aku ni. Sebab tu apa amun nak pesan, kira taruh pada sini, jangan wide Tuhan murih. Tuhan murih belaka. Pasti kita yakin kita berdosa belaka, tak ada kira muda tua, tak kira tu imam masjid, dosa belaka. Tapi dalam berdosa tu jangan teruk sangat. Dalam berdosa tu taubat dengan Tuhan ratik. Dalam berdosa minta ampun dengan Tuhan ratik. Dalam berdosa tu iring ratik dengan benda kebajikan. Dalam berdosa tu iring ratik dengan kebaikan. Iring dengan benda kebajikan, dengan kebaikan, dengan asmaya, dengan zikrillah. Sebab tu Tuhan kata, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguh amalan kebajikan-kebajikan itu dapat menghilang ia akan kejahatan-kejahatan. Sebab tu kalau kita buat maksiat, kita kata astaghfirullahalazim. Ataupun kita taubat waktu malam, ataupun kita baca Al-Quran kalau dosa lalu. Sebab tu jangan wida Tuhan marah kita dalam kampung kita. Dan apabila Tuhan marah dalam kampung kita, jadi kauluk tu. Kauluk. Sebab apa Tuhan saat ni tu marah, balikkan bumi. Sebab kauluk saat ni tu dia ada syok. Dia ada wak nyanyi-nyanyi, wak nyenyi-nyenyi, wak senga-senga Nabi lu. Lu kami kan main jatel, mau jatel lah. Sedap dia kata. Lu kata tak leh nama Tuhan marah, Tuhan tu bala. Bala Tuhan turun kan ni. Nyanyi weh. Wak bersenda-senda, wak bernyanyi-nyanyi, wak ejek-ejek kepada Nabi Lut alaihi salam. Sebab tu Allah Ta'ala hantarkan malaikat 13 orang turun daripada langit. Lepas tu kita nak royak cerita rekah-rekah Lut. Pasal kita jangan jadi bad ni. Kalau lah kampung Selatan ni, kalau ada maksiat macam ni, ada deraka ke Tuhan macam ni, nanti kampung kita Allah Ta'ala buat ke mana? Orang kampung Selatan tak buat lah. Jadi nyakit pecah belah, hak ni nyakit pecah belah, hak ni jadi nyakit cirah mutah, jadi balah orang kampung. Tok imej dengan tok khotik tak belaga, tok khotik dengan orang kampung tak belaga, tok imej dengan tok nebai, tok mana pecah belah habis. Ni bala dah ni. Ini balaun minas sama. Bala daripada langit. Sebab kita kena doa, Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min sama'ik. Hey Allah, Allahumma hfazna, hey Allah, minta menjagalah ya Allah, min balaika, daripada bala engkau itu ya Allah. Allahumma hfazna min balaikan nazili min arfi ardik. Ya Allah, minta melepaskanlah kami, jagakanlah kami daripada bala yang turun daripada langit. Allahumma hfazna min balaikan nashri fi ardik. Minta engkau terjaga, pelerakan bala yang duk bertabur-taburan di muka bumi ini. Wan nazili min sama'ik, yang turunlah bala daripada langit. Ini berapa? Di hari ini kita kena pakat jaga. Kalau kampung kita tak wis lerak, kita kena hijrah. Kalau kampung kita banyak maksiat, kita kena paling kepada Allah. Kena bertaubat pada Allah. Kalau kita kurang semaya, kena banyak semaya. Kalau kurang taubat, kita bertaubat. Kalau kurang istighfar, pakat mari mengaji masjid, wa halqah di masjid, pakat berdoa. Kalau kita duduk macam ni, insya-Allah Allah Taala wi berjaya for kita. Allah Taala turun rahmat pada kita. Allah Taala buka pintu hidayah pada kampung kita. Allah Taala bukakan keberkatan kepada kita. Kalau kita tu jaga macam ni. Sebab tu jangan with dia Tuhan marah. Dia Tuhan marah kita takut ibu apa. Dah, Tuhan buat sekaligus. Lepas tu ni makhluk Tuhan lakar tentera tu. Tuhan kata bumi cuba mau mengekah, mau mengekah. Di kampung Selatan cuba mau mengekah, orang sini jatuh dari bumi ni habis. Tentera Allah. Kadang-kadang Tuhan titah kat angin-angin, minta memari hati lah kampung Selatan ni dengan ribut. Hei angin, ataupun air sungai, minta memari hati lah kampung ni. Ini tentera Allah. Apa yang Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala buat. Tapi jangan kita deraka ke Allah yang bersangat teh. Seperti kaum Lut dah, satu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak binasa kaum Lut. Malaikat turun daripada langit 13 orang. Turun saat itu pada waktu malam. Dah patut turun mari royak ke Lut munduk jah-jah dengan fok ni dah. Pada hari sikit-sikit munduk jah-jah muntuk belakang mereka. Imshi khalfahum, menjalan di belakang mereka. Jangan duduk dekat mereka, aku takut mengecik azab mereka daripada-Mu. Kemudian pada waktu subuh, waktu dekat-dekat tu dah ada satu malam. Di dalam rumah Lut tu ada muda beliau. Muda beliau budak yang umur 14, 15 tak tumbuh belum faham lagi. Fok kau Lut dengar kata Lut ni ada muda beliau lah, pakak marilah fok dia. Pakat nak roti, nak lewat dengan muda beliau yang ada pada Nabi Lut. Ada rumah Nabi Lut. Tapi muda beliau comel ada di rumah Nabi Lut ialah kepada para malaikat yang mentashkil, yang merupakan manusia muda beliau. Tapi dia ni tak tahu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membinasakan Lut tu dengan sebab Allah Ta'ala hantar malaikat turun mari buat muda beliau. Apabila muda beliau nak roti, nak lewat dengan malaikat,
Lepas pada itulah Jibril saat ni pun korek tanah situ, korek tanah di kampungnya Al-Bahrul Mayyit, di laut mati tu korek mik bawah hok naik ke atas, gemah turun di atas kepala malaikat, mati habis licin. Malaikat tinggal Lut dan keluarganya. Bini Lut diri pun berdakwa kepada Allah, binasa juga ibu bapa. Siapa lah ni kalau mati tak tumbuh walaupun upuk sorak, di laut mati tak hidup ikan walaupun seekor, di laut mati lah ni kita nak baca surat tak gelar pun nak baca tai. Pelik tak? Pelik. Ni min ajaibid dunia, daripada perkara yang pelik-pelik di dalam dunia yang Allah Ta'ala suruh kita tengok. Apabila Allah Ta'ala binasakan satu tempat, mempikir, afala tatafakkarun, afala ta'tabirun, afala ta'qilun. Adakah kamu berfikir dengan ibrah-ibrah Allah, dengan apa yang Allah Ta'ala buat di atas dunia ni? Kita kena fikir. Ya ulil albab, ya ulil absar, hei orang-orang yang mempunyai mata hati, hei orang-orang yang mempunyai akal fikiran, mempikir. Tengok Luk tu hewak lagu mana, Sinamik di Phuket tu hewak lagu mana. Pahala ni tempat kita mujur lagi ada ulama-ulama. Ibu apa? Di hari ni taning jalan kita ni duk mujur lagi. Ada alim ulama ramai lagi duk berdoa, duk bertahan di langit tu, tak beri tunggu bala. Kalau tak ada pondok-pondok di dalam taning, tak ada sekolah-sekolah, tak ada ulama-ulama di dalam taning, bala belicing dah tempat kita ni. Kenapa? Banyak, berapa banyak duk berzina, berapa banyak duk mabuk, berapa banyak duk pening, berapa banyak duk pening duk mabuk. Ui, banyak. Tapi mujur duk lekat dengan doa-doa al-ulama, duk berkat doa-doa pelajar-pelajar hafiz, pelajar-pelajar pondok duk berdoa naik malam-malam kepada Allah. Langit Allah tu duk cedek dah, langit tu bala dan pahala, bala dan rahmat. Kamar dia di tempat saat ni kalau banyakkan kejahatan, banyak orang yang deraka kepada Allah, nanti tu lepas lek bala turun. Lepas lek bala turun, gemah di atas kampung, gemah atas kepala orang, situlah akan jadi timbul menyakit, timbul gitu gining, timbul perbalah, timbul permusuh, timbul tak pehegi mari, timbul berkucah macam-macam, wak gapo tak jadilah gapo. Ini buah apa? Sebab tu kita kena fikir banyak-banyak ayat apa yang Allah Ta'ala jadi di dalam mata kita, kita kena fikir. Jangan kita duduk tengok semata-mata, lepas tu kita tak ada fikir, lepas tu kita semua kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang bernafas kena mati buat apa. Lepas tu kita kena ingat banyak. Kita duduk sini 10 tahun. Kalau 10 tahun, alhamdulillah. 20 tahun esok kita mati kan. Kadang dia tu kecek aku dah kopi bagi tak ada. Betul ni kata mati dah, rebah sebing. Sebab tu buat apa? Jadilah amal lebih baik, bertobat dengan Allah lebih banyak. Lebih-lebih kita tahu hijrah baru, tak sia kita bakal bergaduh ke tepi mas bulan tu bakal beli cuk diri dah. Nak pergi jalan situ sini. Siapa bergetar pergi longkeng. Tapi tanfut tasakara, hak sia tapi hijrah Islamiah tang baru Islam, gapo tak kita nak berubah dengan anak, dengan bini, dengan isteri. Isteri tak bisa jabat salah kesalah lah ngatuk laki. Malu aku ngapai aku. Dulu panggil bela nun dulu biasa ngapel lah ni tak boleh panggil abang. Hei, nak pergi mana Patut aki. Wah, nak mana? Supong apa dia panggil bini dia. Ni kita kena hijrah. Kena hijrah. Tok laki kena panggil kalau kata nama Joh ke adik Joh. Kalau abang pun panggil abang. Berubah malam ni. Klik malam ni bemak dia. Kalau bayi ke bayi. Berubah. Alik jatuh pun adik no. Nak panggil tak boleh. Kena berubah. Kalau nak buat timbul kasih sayang, kita kena berubah. Anak pun kena panggil ayah, panggil abi, panggil umi. Dah tak boleh panggil. Kalau mak kita nama Joh, panggil Joh. Anak panggil Joh ke mak ya. Ni kena berubah. Kena berubah, kena berhijrah. Kalau kita tak kena timbul mana, kita bakat-bakat hijrah. InsyaAllah berapa dah. Masa panjang dah kecek 2 jam lebih dah ni. Tapi wasa sultan ni. Bapak sini tu nampak zuk nak kena tu. Dan zuk sampai pejam mata rak pergi ke mana. Zuk doa khusyuk dengan bapa duk kecek hijrah Allah sedap duk le surga dah. Duk le surga dah. Dia kata surga dah. Oh, kawan pergi jumpa situ sini dah le surga deh. Dalam duk dengan bapa ceramah tu pergi surga dah ya. Masya-Allah tabarakallah. Patu pada tu dah kita bakat-bakat mari al-hijrah. Dah ma'al hijrah serta kita membina dalam rumah tangga kita dan masyarakat kita. Lepas kita bina tu kita kena bakat beki. Rumah kita tak kena gapo, kita nak beki. Rumah kita cuma kita kena cuci. Rumah kita ada benda-benda cuma kita waktu beki habis. Tak kena beki.
Beki mula-mula di rumah, we cuci dulu. Lepas tu beki hati. Lepas tu beki keluarga kita. Mula-mula sekali bapa. We cuci dulu rumah kita. Rumah kita cuma kita bercuci. Ada pempeh-pempeh we tu bek tak we be. Ni nak masuk pun ada sekerak kita trailer. Kelak bubuh tu dulu. Ni mau duk jalan, duk seperang. Kau kampung-kampung ni, kamu seperang tengok kampung ni kok mana, kampung ni biasa mana. Kampung ni kita tengok maju, tengok sejik ya. Sejik ya maju, okey ke sini maju. Kalau sejik itu tak pe, tak ada. Jamai pelita apa tak email tak, oh maaf apa, oh jangan pelitanya apa malah bapa nak ceramah. Malah lain tak nyama apa malah bapa nak ceramah. Bapa pun ambil pelita becak terus ni buka. Ni. Kita kena hijrah. Hijrah we habis. Hijrah dari rumah mula-mula tengok rumah kita dah. Wei tu habis benda cuma-cuma. Sarang labo apa tu cuma. Orang rumah sarang labo dah pe rumah payah rezeki orang tu. Payah rezeki nah. Susah hidup pe serabut perut. Boleh tiai berapa? Kalau pergi masa dalam rumah pak nampak sarang labo yo ni tak seni hati serak. Hati tak seni. Hati dia jadi serabut semua. Lepas tu pampus gerak kata trailer dah dapat rumah. Tak seni ni. Kalau apa tu ngapa cek sasa boleh royak dah. Mu ni seni, mu ni tak seni, mu ni seni dah. Ya bukan seni duk di duit. Ya seni ya bukan duk di duit ibu apa, ya seni ya duk di rumah tangga kita cuci tak cuci, baca Quran ke tak baca Quran, hidup sunat ke tak hidup sunat. Anak kita tu ngaji ke tak, anak kita semaya kita dicukup ke tak. Ya situ seni. Duit banyak pun belana tapi hati tak seni. Sebab apa? Duk ke ya tak kena. Dok ke tak biasa baca Quran dalam rumah. Dok ke tak biasa semaya sunat dalam rumah. Dok ke tak biasa semaya hajat dalam rumah. Tu buku tak seninya. Ya seni bukan dengan duit, ya seni dengan iman. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, ingat kepada Allah. Inilah seni seorang. Ibu bapa jaga molek rumah kita tu. Lepas tu tengok molek rumah-rumah kita tu jadi baik molek. Dah, akak-akak klip cuci belaka tu. Pada royak semua dah kata nak murah rezeki nak gapo tu kena jaga di mula-mula dia tak pai umur pak nak masuk pergi pintu. Pintu tu kena jaga baik-baik. Dah. Belum nak buka pintu baca gapo, nak masuk rumah baca gapo. Kita bangun pagi pak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alpah dah tu nak buka kerik tu inna fatahna laka fatham mubina 3 kali. Ya Allah dengan berkat ayat fatahna ni inna fatahna minta bukalah hati manusia. Kalau kita jual mintalah dia mawasa nak masuk dalam rumah kita. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Baca gi ni tak mau baca. Roh lah. Minta pelari bapa dah 3 dia minta pelari. Pas jadi tak? Tak jadi. Pas mana buat pendek? Pelari boleh kanan lagi kocek. Boleh kiri lagi. Bawah lagi. Tak masuk rezeki bapa. Kita nak tanya ya, kenapa boleh tak masuk rezeki? Membuka pintu bismillah ke tak? Mu masuk buka pintu membaca alhamdulillah dah. Mu masuk lalu membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari membaca assalamualaikum dak wisalah kau dah. Hari-hari mu banyak Isra nak tanya. Oh pelari kadang ada gantung tekak ada 12 pin. Rezeki tak masuk ke? Nak tanya diri. Nak tanya diri. Nak tanya diri masing-masing dah. Oh pelari tu meh tu. Hak baru ni mik pelari ada berapa puluh pelari. Akhir-akhir pelari makan dia siapa tunggu darah. Pak kita tak kau ambil pelari mana? Oh ya tahu kau ambil banyak dah tak tahu tu bomo tu. Dia mau yak tu bomo bisa-bisa kau babo capu. Akhir-akhir pelari hak yang ambil tu jadi dia makan diri dia. Dia tu tunggu darah sebab pelari hak yang ambil. Nak wi laku budak Siapa laku siapa tunggu darah. Masya-Allah tabarakallah. Ni sebab tu beringat sikit nak gimik pelari pun tengok teh. Ikut dia royak gapo ni. Dia mau tok bomo tu jadi tok bomo tu 3000 jadi ni pelari. Mula-mula jadi lepas ada tu makan tuai kelai. Beringat. Dah banyak dah kena dah ni. Sebab tu hak baru ni ada seorang yang jumpa ngamo kecek Malaysia. Payah tahu apa amah hingga ke tak hingga apa. Tak tahu ke hingga tak hingga. Payah nak duk kecek bahasa Malaysia ke sini. Ya tok bomo kata amah hingga dah tapi kena bayar 37,000 kau tok bomo. 37,000 tu rumah tang bayar kat aku kena buat hingga. Pas hingga dah tak ada hingga lagi duk kecek malih gini. Kena duk tipulah fok kita ni. Dia mata 37. Jual habis siapa kilo sekerak jual.
Jual api mana nak pergi ke tak rumah. Nah, sebab tu ingat-ingat sikit. Seorang baru ni main lek nara. Kata apa? Kata rumah pergi rumah buat ke apa? Dia kata rumah mari gatus 100 ekor. Pas benga dak, dia kata kau teruk gatus 100 ekor. Lu banyak 100 ekor. 100 ekor gatus. Pas mun tak rumah nak mek jebur ni boh. Kita boleh buat 200 ada apa deh. Boh pergi kan bilang kan. Pas engkau dah jangkit, dak kau teruk. Nah, ni ingat bagi ibu bapa semua dah. Kita nak sorak, nak tanya orang berimeh. Tanya orang soleh-soleh. Orang baik-baik dia tak tipu kita. Tanya orang tok guru, tanya orang baik-baik. Dia baru tak tipu kita. Jangan duk tanya orang ikut dia, ikut orang tengah batas ke apa jangan. Dia tanya babo sungguh. Bukan babo besi cuk teluk ni. Dia babo banyak ke? Babo besi bini banyak. Babo ke? Babo dok mai pergi Malaysia, pergi klik-klik pun dia panggil babo acak Malaysia. Babo ke? Babo kecek lajak kedai kopi, dia panggil babo ke? Babo kecek sedap. Ada setengah babo baruding buat lagu babo ke weh? Tapi babo tengok sendiri, babo baik mana deh. Kita nak tanya soalan tu. Lepas tu nak buat ke apa tu kita tanya baik-baik. Insya-Allah pada tu hari ni. Lepas tu maaf minta orang kampung Selade selamat maju jaya. Lepas tu minta di dalam kampung dan Selade ni tambah berkat, tambah rahmat, tambah nikmat, tambah sejuk hati. Pertama sekali di kampung nak sejuk hati. Sejuk hati tengok masa sejuk, tengok kuasa sejuk. Masuk dalam kampung ni, oh wasa sedap weh. Wasa rahmat, wasa nak duduk dalam kampung ni. Ni makna kampung ada rahmatun minallah, ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam ni wasa sejuk, wasa sedap, wasa tak ada jadi gelisah, tak ada wasa jadi panas pedih. Ni kampung ada rahmat daripada Allah. Orang pustatu, orang pustaka, orang kampung semua pakat kerja sama. Dalam rumah, anak pakar, anak dengar, anak berjuru. Kita sendiri untuk lelaki tak balah, tak ada nak malepah puyuk pergi mari. Itu selamat lah. Ni puyuk kepik semua, takkan nak jual aku. Duduk lepah. Hadir insyaAllah deh. Minta selamat orang sini semua. Baba Fikri minta selamat, minta berkat batu. Nah, orang kampung semua ni, klik hidup maya hajat deh. Klik hidup maya. Baba Fikri oyak betul-betul, 12 tahun klik mari dah. Tak pernah tinggal semaya hajat lepas ngorek. Pondok kita nak malas 100 200 maya hajat nak malas. Cuba pergi rumah hamba. Kata Fuad Amor ni buat maya hajat. Sebab pada mau tanya lah ni plan kita pun jawi lah ni berubah bila. Dulu daripada kampung kita tak tahu apa, werung tak tahu tu sia malas. Mu masuk ku tubik. Orang kampung nak tidur tak jenera sebab werung tak tahu main mana. Di hari ni kita duk semaya hajat minta Tuhan hari ke hari. Hari lah ni Tuhan kau sepok dah. Hak dalai kau tak ada. Lepas tu duk pergi koja. Lah ni kau tak ada dah. Lepas lah ni orang terkenal dah. Kata pun Jawi ni dengan pondok-pondok dengan orang baik-baik. Sebab tu nak pesan kepada orang kampung Selade. Kalau tu boleh lah sejik kita, kalau rumah kita ke, kita pakat hidup. Malah nak malam pun, buat seminggu sekali semaya hajat, pertama sekali, tolak bala, minta Tuhan, tarik rahmat, masuk rahmat dalam kampung kita, di dalam rumah tangga kita. InsyaAllah, biiznillah. Sekadar ni dulu, dengan kata maaf, beribu maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki.